Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, dan kita sedang bincangkan berkenaan kitabun nikah. Dan kita hari itu bincangkan berkenaan dengan tajuk wanita-wanita yang haram dikahwini, kan? Okey. Dan kita terangkan hari itu bahawa wanita yang diharam kahwin ni ada 14, 14, okey. 7 yang diharamkan dengan sebab nasab atau keturunan, yang mana itu mak, okey, mak mak dan seterusnya sampai ke atas lah. Mak pada seorang tu, nenek atau mak pada mak, mak pada mak pada mak, okey, dan ataupun mak pada bapa dia sama juga diharamkan. Kemudian anak perempuan, kan? Anak perempuan, anak perempuan dan ke bawah, maksud dia anak dia, anak-anak dia dan seterusnya lah. Anak perempuan, anak lelaki dia, anak perempuan dan anak perempuan dia, semua sekali adalah haram ke atas wanita berkenaan ke atas orang itu untuk kahwin ni. Kemudian mana pula hilang? Okey. Okey. Dia kata mak punya mak, okey, anak perempuan, okey. Kemudian anak saudara. Betul? Saudara perempuan, adik-beradik. Adik-beradik perempuan. Adik perempuan yang tak kira sebapa, seibu sebapa, sebapa saja atau seibu sahaja. Okey, semua tak boleh. Kemudian anak saudara daripada adik-beradik, adik-beradik lelaki atau adik perempuan, adik lelaki atau perempuan. Tak kira sama ada adik-beradik kita tu lelaki yang seibu sebapa kita atau sebapa saja atau seibu saja. Okay, itu yang keempat. Kelima bintul dia diasingkan, anak saudara daripada nis daripada adik-beradik lelaki atau nis daripada adik perempuan. Kemudian mak saudara, itu adik-beradik bapa. Okey. Kemudian adik-beradik mak, adik-beradik pada mak, semua sekali tak boleh. Okay, maka itu adalah wanita yang diharamkan kahwin dengan sebab keturunan. Itu Allah sebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat 23, ayat ke-23. Kemudian yang diharamkan dengan musaharah, maksudnya dengan sebab perkahwinan. Maksud dia menjadi menantu atau dia kahwin bapa kita dan sebagainya. Itu dengan perkahwinan. Yang pertama adalah isteri pada bapa. Isteri pada bapa tu isteri pada datuk, isteri pada datuk belah bapa atau belah mak sama aja. Jadi kira sebagai isteri kepada bapa-bapa kita. Okey, kemudian isteri kepada anak-anak. Isteri pada anak tu dia isteri anak lelaki atau isteri pada cucu lelaki dan sebagainya, okey. Ataupun anak perempuan kita punya anak lelaki punya isteri. Kan kita anak perempuan. Anak perempuan kita dan anak lelaki. Isteri dia tu pun kira juga. Okay, semua sekali yang mana cucu menantu, cucu menantu tak boleh, okey. Kemudian isteri kepada mak kepada isteri itu haram. Okey, tapi saya terangkan itu maksudnya dia ada beza, dia mak pada isteri, kemudian anak kepada mak pada isteri, anak pada isteri. Cuma beza dia, yang mak kepada isteri tadi dia diharamkan dengan automatik hanya setakat dengan pernikahan je. Akad nikah terus haram. Okey. Tetapi anak dia akan jadi haram hanya selepas berlaku persetubuhan di antara seorang lelaki itu dengan isteri yang dikahwini. Anak tu jadi haram lepas persetubuhan. Akad nikah tadi tak haramkan lagi. Waalaikumsalam. Yang kelima, isteri kepada okey. Apa dia kata suami. Apa kelima apa? Yang kelima apa? Tak ingat. Diharamkan kat atas wanita, suami mak dia. Suami mak dia. Okey, maksud dia ni lah. Okey, betul. Okey, betul.
Kemudian yang diharamkan pula dengan apa? Dengan penyusuan. Dengan penyusuan. Maka yang diharamkan dengan penyusuan tadi macam ni diharamkan dengan keturunan. Okey. Baik. Dan kemudian diharamkan untuk menghimpunkan di antara seorang wanita dengan adik-beradik sendiri atau seorang wanita dengan mak saudara dia. Itu kita bincangkan. Okey. Ada bentuk yang satu lagi yang tak dibincangkan dalam nota kita adalah itu diharamkan berkahwin dengan wanita yang dalam iddah. Itu tak ada dalam tu. Tak disebut tak sebut ayat Quran berkenaan, tak disebut. Tapi dalam ayat surah An-Nisa 22-23 tu tak disebutkan wanita-wanita ni. Wanita dalam iddah. Wanita dalam iddah masa lepas diceraikan oleh suami dia, cerai talak ketiga, ataupun wanita berkenaan dia kematian suami, maka dia tak boleh dikahwini selagi mana tak selesai iddah dia. Kalau ataupun macam-macam wanita yang mengandung dengan sebab perkahwinan yang sah. Faham tak? So dia akad nikah, kemudian dia diceraikan. Wanita yang mengandung, dia punya iddah dia beranak. Kalau sehari-sehari lah. Kalau setahun dah dia akan macam tu. Dia takkan ada tempoh yang lain. Tempoh paling panjang dia adalah dia beranak dia. Kadang-kadang diceraikan seorang wanita ketika dia dah mengandung, katakanlah baru sebulan. Maka dia ada 8 bulan dia kena tunggu sampai beranak. Kadang dia kata dia ceraikan ketika mana 8 bulan. Sebulan je lah dia tunggu. Kalau orang kata ceraikan tak ada masalah, boleh ceraikan. Dia akan satu cerai, satu lagi kematian suami atau sebagainya, maka akan diambil tempoh yang itu, yang paling panjang. Itu yang paling panjang di antara mengandung dengan 4 bulan 10 hari. Mana panjang sebenarnya? Mengandung lah, maka mengandung dia akan overlap ke atas perkara tersebut. Mana mengandung itu actually. Jadi dalam kisah ni ada timbul tajuk. Bila mana pernah dengar orang kata nikah dengan wanita yang sedang mengandung anak luar nikah sah atau tidak? Ini soalan orang timbulkan. Ada orang kata, dia kata ustaz haram, dia kata tak boleh. Kenapa? Sebab orang tu kahwin dengan orang yang mengandung. Dengar, dia mengandung, iddah hanya berlaku kalau diceraikan dia dalam keadaan mengandung. Kalau dia mengandung, tidak ada diceraikan, maka dia mengandung anak luar nikah, perkahwinan ke atas dia sah. Tak ada formal. Tak ada. Bahkan tak ada masalah kat situ. Dia yang pasal akad itu yang menyebabkan adanya iddah. Tanpa akad tak ada iddah. Ya. Anak kan dia time mengandung, kahwin dia tengah mengandung lelaki yang dia jadi bapa pula tu. Tak edit. Walaupun baru sebulan. Mana sama-sama tahu kan? Sama-sama tahu. Walau sebulan, walau 2 bulan. Jadi biasanya orang tu tahu sendiri lah dia mengandung ke tidak. Tak, itu kan usul ustaz. Itu sebenarnya itu prosedur di dalam hospital. Kalau dia kata orang tu, dia kan saya ajar suruh buat perangai tak senonoh tau. Saya bagi tahu ni prosedur dia. Bila orang tu beranak, kalau dia kata lebih anak tadi kurang daripada 6 bulan, maka tak boleh daftarkan dengan nama bapa yang dalam perkahwinan. Ni prosedur yang ada oleh kata Islam. Mana dia akan bin pada bapa tu hanya kalau anak tu lahir 6 bulan sehari ke. Dia ikut 6 bulan sehari, 6 bulan 2 hari. Okey. Maka dia dikira sebagai anak orang berkenaan. Pasal the shortest period untuk seorang wanita tu mengandung adalah 6 bulan. Sebelum 6 bulan kalau dia lahir, kan kita bincang itu, dia takkan boleh, budak tu tak boleh hidup. Paru-paru tak wujud lagi. Alveoli dekat ujung paru-paru tu untuk tukarkan oksigen dengan karbon dioksida tu tak guna, tak ada lagi. Benda tak ada, sumbat apa pun tak masuk. Kecuali sumbat ikut tali pusat. Jadi secara tak langsung tak boleh. So jadi kalau lepas 6 bulan budak tadi boleh hidup. Sebelum 6 bulan tak boleh hidup. Mana tu shortest period. Macam ada orang tu kadang-kadang saya dengar cerita dia kata anak dia lahir besar ni. Ni kurang 6 bulan 6 bulan lah, 6 bulan dan sebagainya, 7 bulan dia tak cukup umur bulan besar ni. Jadi budak ni kadang besar cepat juga. Dan lepas tu bulat besar. Datang rumah tu besar-besar dah. Tapi asal besar ni je, tak cukup bulan. Dia mungkin ingat masalah pertama. Yang dikira sebagai iddah, maksudnya wanita yang dalam keadaan iddah, yang tak boleh kita nikahi tadi, yang iddah kerana cerai atau kematian suami dan sebagainya. Bukannya maksudnya perempuan tu mengandung. Mana iddah dia kena tunggu beranak. Dia iddah ni timbul bila orang tu ada perkahwinan yang sah. Tak ada perkahwinan yang sah, tidak ada sebarang tak timbul kat situ. Kalau dia angkat nikah pun sah. Sah pernikahan tadi sah. Tak ada iddah untuk wanita yang tidak dikahwini dengan pernikahan yang sah. Faham
Okay, jadi wanita yang ni pun sama sebenarnya. Selain daripada apa yang kita sebut tadi tu, yang wanita yang kita sebut, kita kata haram untuk kahwin, termasuk juga wanita dalam iddah. Dalam iddah, okey, daripada orang yang lain. Maka disebutkan tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 235, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan jangan kamu berazam untuk mengikat pernikahan sehinggalah mencecah atau sampai kitab, mana tulisan, mana ketetapan atau tempoh tu ajalah pada tempohnya. Mana untuk wanita berkenaan ketentuan Allah Ta'ala untuk mereka, kalau wanita tu wanita yang ada haid dan bukan cerai kali kita ada haid, mana wanita berkenaan kena 3 kali haid. Kalau dia kata tak ada haid, maka 3 bulan. Kalau dia kata wanita berkenaan mengandung sampai dia keluar anak, iddah, tempoh untuk masih lagi rujuk dan sebagainya. Dan wanita berkenaan kalau dia kata kematian suami 4 bulan 10 hari. So itu ketetapan Allah Ta'ala ke atas wanita. Maka dan tempoh berkenaan tak boleh dia kahwin. Memang kita kata itu Allah Ta'ala letakkan limit ke atas wanita, tak boleh kahwin tempoh berkenaan. Okay, diceraikan, maka jangan berkahwin except lepas ini. Lepas ini bergantung pada keadaan dia. So jadi bila Allah Ta'ala letak itu, maka orang yang dalam iddah tadi tak boleh dinikahi oleh sesiapa pun, kecuali suami yang inilah, suami yang menceraikan dia. Boleh rujuk balik, kan? Boleh rujuk balik, tapi orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh, tak boleh dibenarkan, walau keadaan apa sekalipun tak dibenarkan. Faham? Iddah, orang yang tak dalam iddah, walaupun dia tak termasuk dalam ayat Quran surah An-Nisa ayat 22-23 tu, yang wanita iddah haram kahwin, memang tak masuk dalam tu, tapi wanita dan iddah ni memang haram kahwin juga. Berdasar pada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 23, Al-Baqarah 235. Okey. Faham Kita tu. Kedua, ni tambahan kepada yang 14 yang kita bincangkan pada minggu lepas. Kedua, diharamkan mengahwini wanita yang dicerai oleh seorang lelaki itu, dia sendirilah. Dia sendiri dia cerai dia 3 kali. Maka haram bini tadi untuk dia kahwini. Jadi kita sebutlah mak dia haram ni sekarang, termasuk apa? Janda dia yang diceraikan kali ketiga. For the third time diceraikan. So wanita berkenaan haram dia kahwin sehinggalah wanita tadi kahwin dengan suami lain dan dengan penakihan yang sah. Barulah lepas tu dia kena cerai dengan lelaki yang berikutnya, lelaki kedua tu, baru boleh kahwin balik. So dia kan, lelaki tu kahwin dengan A, kahwin B. Okey, lepas tu dia cerai. Lepas tu dia cerai, kali ketiga dia cerai, dia tak boleh kahwin dengan perempuan ni. Sehinggalah perempuan ni kahwin dengan orang berikutnya yang lain, cerai dengan orang berikutnya, baru boleh kahwin balik dengan dia. Maksud dia tak boleh, mana dia akan start kosong balik, tapi asasnya macam main ronda lah, main baseball, strike 3 tak boleh dengan tukar orang lain. Dia tak boleh patah balik, ketika waktu berkenaan. Sehinggalah dia disetujui oleh suami yang baru dengan nikah yang sah. Disetujui oleh nikah suami baru dengan nikah yang sah. Kenapa? Kerana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 230 Allah Ta'ala nyatakan, fa in talaqaha, jika dia itu suami berkenaan, talaqaha, menceraikan isteri dia. Mana maksud dia lepas daripada 2 kali, dia cerai pula kali ketiga. Fala tahillu lahu, maka tidak wanita itu halal baginya. Min ba'du, sesudah itu, hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga wanita berkenaan menikahi isteri suami yang selain dia. Mana kalau dia kata lelaki tu cerai pula, baru lelaki pertama dia boleh kahwin balik. Tu yang dikira apa? Cina buta. Melayu buta pun ada, bukan Cina. Saya tak faham kenapa letak Cina. Kan orang Melayu kita ada istilah kan. Bukan cinta buta kan? Kenapa Cina buta? Dia macam pelik-pelik tu kan. Jadi kata apa adik-beradik anjing kan, Cina buta kan, Cina buta. Jadi sebenarnya benda berkenaan kita kata dia kalau nak kahwin macam tu tak boleh. Dia kena apa tahu? Dia kena persetubuhan berlaku. Kalau kita buat macam tu saja kan, tak sah. Tak boleh, kena berlaku persetubuhan. Kalau dia akad nikah dan cerai, bayar kontrak yang tu kan, dia bayar, dia buat macam tu saja, maka tak boleh. Sehinggalah berlaku persetubuhan yang sah di antara dia dengan isteri berkenaan, barulah suami pertama tadi boleh kahwin. Katakanlah okey, A ni dia sayang sangatlah dia kahwin dengan perempuan, dengan perempuan ni. Okey, ni perempuan lelaki. Okey. Dia kahwin. Okey, dia kahwin kan. Kahwin, cerai kali ketiga. Dia cerai, so bini dia haram tak untuk dia accept kahwin baru. Okey, kahwinlah perempuan ni dengan seorang lagi. Yang dia pun dah tunggulah ni. Kahwin baru ni. Dia tunggu kan. Sekali perkahwinan tu berlaku, angkat nikah, happy sangat dia dapat kahwin, mati belum sempat apa tau. Dia kena tunggu perempuan, dia kena kahwin dengan orang lain, kena bersetubuh dahulu.
Ha? Denda tu, denda. Cina buta kita tu salah lah. Salah, Cina buta. Oh, tak boleh. Tak tak sah. Lepas tu cakap Untuk bayar kan tak boleh. untuk kahwin suami yang Oh, tak boleh. Dia kena kahwin. Pasal dan hadis Nabi tu, tazuk dia seorang wanita tu dia sini macam itulah kahwin ni cerai. Last kali Nabi sampai dia kata sehingga kau rasa kemanisan dia masa kemanisan kau. Mana bukan tak boleh suka hati. Macam tu. Maksud dia kena berlaku persubuhan. Itu masalah tu kena belajar. Tak belajar nak macam mana? Kita ada jadi mak bapak ni kena tahu kes ni. Jangan nanti yang pelik-pelik. Baik, faham Okey, itu nombor 2. Yang Kalau talak 3 tu maknanya sama dengan cerai 3 kali lah kalau yang cerai 3 kali lah. Cuma itu jumhur para ulama memegang dengan 3 jatuh 3. Mana orang tu kata at one time dia bantai 10 ke 20 ke jatuh ikut apa jumlah yang disebut. Itu yang fatwa dikeluar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada zaman beliau memerintah. Beliau melihat bahawa orang ramai nanti kita akan belajar bab cerai ni. Tajuk ni. Orang ramai bermain-main dengan talak. Dah biasa kan suami ni kan dia nak takutkan bini dibantai 25. Lepas tu bini dah nangis-nangis. Macam ni. Ni yang buat lagi. dia buat macam tu kan. Jadi last kali Umar laksanakan. Mana apa dia cakap kita apply terus. Dan benda tu dalam hadis sahih Muslim. Dan cerai dahulunya zaman Rasulullah, pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar dan awal zaman Umar adalah 3 jatuh 1. Mana berapa orang tersebut jatuh 1 je. Tapi selepas zaman Umar nampak orang main-main dengan talak, maka Umar jatuhkan, ilzamkan apa dia cakap kita jalankan terus. So automatik benda berkenaan telah bertukar. Dan benda tu fatwa Umar tadi disepakati oleh para sahabat. Dan dengan sebab itu dipakai terus sampai 4 mazhab semua pakai fahaman yang sama. Praktikal pakai. Mana jadi betul pakai, mana dia gunakan. Maksud dia tu sebab kenapa Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan sebagainya semua sekali 4 mazhab ni kata bahawa 3 jatuh 3. 3 at one shot jatuh 3. Sebab apa? Fatwa Umar tadi disepakati oleh para sahabat. Kan kita ijma' qiyas dan sebagainya kan. So ijma' para sahabat untuk melaksanakan perkara berkenaan berdasar pada keperluan pada waktu berkenaan. Sebab tapi kita kata macam saya kata tadi kat Yaman, diorang tengok keadaan pasal diorang pakai dua-dua sekali. Kalau dia kata orang tu yang perangai mulut, dia suka ugut bini buat macam tu, perangai tak seronok, jatuhkan terus. Berapa dia cakap, jatuhkan. Takkan dia kata dia ni baru tak tahulah hari tu memang kita kata dia pening kepala termakan ubat batuk kan. Makan pandai soluble, lepas tu macam pening kepala macam. Lafaz kan tak tahu berapa lafaz. Kan dia macam tak sedar. Okey, then mereka jatuhkan 3 jatuh 1. Tengok keadaan. Siapa yang bercakap. Dan actually mahkamah Yaman buat macam tu. Kalau Malaysia punya dia akan pakai 3 jatuh 3. Setakat saya dengar lah. Betul, tapi bila saya tanya itu dengan apa ada kes dulu orang tanya saya, dia tanya macam tu. Saya tanya balik dengan orang dekat Jabatan Raya Islam, Jawi sebagainya. Dia orang kata ada hakim-hakim mahkamah di Malaysia ni yang jatuhkan 3 jatuh 1 berdasar pada keadaan. Kata dia, saya tak pasti lagi ada ada ke tidak. Dia kata yang tu. Ada? Ada. Maksud dia ada lah. Saya jatuhkan 3 pasal tengok keadaan tadi. Bila kita kata perceraian di Malaysia ni kan nak makin meningkat dan sebagainya, maka orang akan mahkamah ambil tindakan untuk kalau boleh selamatkan perkahwinan, selamatkan. Lebih baik daripada biarkan telerai. Berdasar pada hadis Nabi, memang zaman Nabi pun 3 jatuh 1. Yang fatwa Umar tadi jatuh 3 jatuh 3, kesepakatan para sahabat. Mungkin ada para sahabat kata, aku dengar Nabi kata, wallahu ta'ala. Pasal Umar dia ketika nak tentukan satu hukum, dia akan panggil para sahabat musyawarah dengan dia. Dia bukan perangai tak senonoh apa. Aku rasa best lah benda sekian. Umar tak buat macam tu. Umar tak buat macam tu. Pasal dia bahkan zaman Umar lah, tahu dia buat apa? Dia sekat semua para sahabat yang besar, Bilal bin Rabah dan sebagainya, dia sekat tak bagi keluar. Tak bagi keluar seorang pun. Dia kata korang lantik aku, korang yang keluar. Pasal apa? Nanti aku nak mesyuarat dengan siapa? Kan aku nak tanya hukum dengan siapa? Dia tak bagi keluar. Tu je bila bin Rabah ada lain kan. Umar mati dia orang lari. Lepak kat Syam, lepak dekat tempat lain. Tapi zaman Umar hidup, dia sekat semua para sahabat yang besar ni jangan keluar. Korang lantik aku jadi khalifah, korang benar kat suruh ni, okey jangan lari. Dia kata, jangan lari. So itu cara Umar. Jadi maksud dia memang perangai dia musyawarah. Dia bukan perangai dia macam aku rasa kan best lah benda sekian, aku buat lah. Dia tak, dia macam tu. So dengan sebab itu kita ada consideration perkara tadi. Tu sebab bila Umar keluarkan fatwa, para ulama 4 mazhab ataupun ulama dari kalangan tabi'in, diorang respect dan juga terima benda sebagai pelaksanaan berjalan. Walaupun kita kata takkan Umar memandai, tak Umar dia Nabi tak ajak, tak, pasal dia takkan buat kerja tanpa musyawarah. Dia nak masuk ke Syam pun, tak nak masuk kena masuk dalam Syam. Ketika orang tengah kena taun, dia panggil orang-orang tua Muhajirin, panggil orang tua Ansar, panggil orang tua dekat dengan ahli Badar, dia panggil
Stages by stages. Panggil orang-orang pernah berjanji berpokok, dia panggil semua orang untuk mesyuarat dengan dia. Sampai kan last kali semua keputusan mengatakan jangan masuk. Dia tanya dengan orang tu, daripada kalangan ahli muhajirin, kata jangan masuk. Ansar kata jangan masuk. Lepas tu kemudian ahli Badar kata jangan masuk. Semua kata jangan masuk pada dia. So in the end dia tak masuk sebab apa? Musyawarah tadi. Faham? Ni Umar punya perangai. Dengan sebab itu bila kita tengok kisah macam ni kan, dia macam tu yang masalah. Agak-agak takkan dia rasa aku nak buat benda sekian. Tak. Dengan sebab itu para ulama hormat dengan apa keputusan yang dibuat oleh Umar. Mana dianggap sebagai ijma', kesepakatan para sahabat di atas satu hukum. Maka mereka buat. Mungkin ada hadis yang tak sampai pada kita yang menyebabkan mereka menghukum dengan perkara berkenaan. Faham Dan sebab itu kita kata pelaksanaan apa yang Umar buat tu bukan di mana-mandai. Itu kena belajar pasal cara dia buat. Cara dia menentukan hukum tadi, dia musyawarah. Dia bukan perangai dia buat kerja seorang. Sebab bila wanita datang persoal pada dia kan nanti kita bincang berkenaan masalah mahar. Mahar elok sikit. Kan elok halal. Apa bagusnya wanita ni adalah mahar dia kurang, mahar dia murah. Tapi Umar pernah try nak buat sekali, tiba-tiba dia nak apply kan, tajuk nak hadkan batasan mahar tadi. Tiba-tiba seorang wanita jumpa dia, wanita tu debat dia, hujah dengan ayat Quran. Lalu Umar pun surrender. Umar kata betul perempuan, Umar salah. Terus dia tak berani nak limitkan. Dengan sebab itu kita kata walaupun datang dalil menyatakan ni, tapi bila wanita tu debat, dia senyap pasal wanita tu kata dengan ayat Quran, kalau kamu berikan isteri kamu emas yang berbondong-bondong, maksud dia macam tu. Dia kata wahai Umar, Allah Ta'ala kata emas yang banyak, engkau nak limitkan sebab apa? Umar diam. Bukan itu menunjukkan bahawa cara dia menghukum atau meletakkan peraturan bukan berdasar pada hari ni kita naik minyak dia tak macam tu. dia musyawarah dulu, faham tak? Dia tak ada buat kerja tak senonoh macam tu. Dia akan buat di musyawarah dulu. Tanya. Jadi itu perangai Umar. Itu sebab kenapa bila macam dia kata nak hukum wanita yang kata ni kan. Yang ahli masuk campur kan. Ahli kata perempuan ni banyak kes berkenaan dengan bawa budak perempuan mengandung kurang 6 bulan. Asalnya dia nak hukum terus. Sebab hudud dah. Kena wanita berkenaan ni dah mengandung anak luar nikah lah ikut kan. Tapi ahli masuk campur, dia diterima. Sampai dia kata laula Abul Hasan dahalaka Umar. Kalau bukan kerana Abul Hasan itu Ali, niscaya binasa Umar. Ini Umar punya cara musyawarah. Baik Ali tegur dia. Dia kata kalau bukan kerana Ali, Abul Hasan, niscaya binasa Umar. Itu cara dia. So dengan sebab itu bila kita bincang nanti berkenaan nikah, sebutlah 3 jatuh 3 ke 3 jatuh 1. Mungkin bila kita baca hadis tu, Umar mana mandai. Tak. Dia musyawarah dahulu. Dia tanya para sahabat dan sebagainya. Yang lain-lain. Lepas tu mereka sepakat. Dengan sebab itu para ulama' fiqh, bila dengar Umar punya fatwa, diorang akan apa? Akan hormat. Sebab apa? Kebanyakan kali Umar bila keluarkan fatwa, dia akan apa? Musyawarah. Dia bila dalam masalah kenegaraan, masalah muamalah ketika dia merintah, memang dia akan musyawarah dulu. Bukan kerja dia main saya suka hati. Kan? Saya rasa. Itu bukan macam tu. Dia tak ada saya rasa. Faham Okay, itu nombor 2. Nombor 3, wanita yang diharamkan bukan daripada sebab perkahwinan, bukan keturunan, bukan sebab penyusuan, bukan keturunan, bukan sebab perkahwinan dia dengan anak kita, dia dengan bapa kita, dia dengan sekian, tapi juga bukan dengan sebab himpunkan dia tak, tapi diharamkan juga. Diharamkan berkahwin ini wanita yang berihram. Tahu wanita dalam ihram. Pergi haji nampak perempuan cantik. Cantiknya perempuan ni. Tapi kalau lepas tunggu lepas haji kan takut terlepas. So jadi sibuk nak kahwin. Maka tak boleh, haram. Faham? Wanita dalam ihram dia tak halal untuk dikahwini. Sehinggalah dia buka ihram dia. Selesai ihram dia, kalau dia kata orang yang berumrah sehingga dia habis sa'i dan juga dia bergunting rambut. Kan kalau orang terakhir ihram start daripada pakai ihram tu, wanita punya ihram dia tak pakai, ada pakai apa saja, color apa dia nak pakai, tak ada masalah. Kita ada limitation, cuma jangan pakai sarung tangan, jangan tutup muka. Kan? Jangan pakai sarung tangan, jangan tutup muka. Itu je. Adapun yang lain-lain dia pakai tak ada masalah. Lelaki lain. Lelaki jangan pakai berjahit lah, jangan sekian banyak benda. Lelaki. Perempuan tak ada masalah. Tapi wanita tu dia keluar daripada state of ihram dengan kalau dalam umrah, dia lepas dia dah tawaf di Baitullah 7 kali, kemudian dia pergi sa'i antara Safa Marwah. Lepas kali ke-7 kan, Safa Marwah sampai Marwah yang last kali, ketika ke-7 tu, dia gunting je rambut dia, ada yang dah halal lah. Kerana itu dalam ketika umrah. Kalau ketika haji, wanita, kita belajar itu, wanita tu menjadi atau lelaki lah sama. Dia terkeluar daripada state of ihram tu dengan 2 keadaan.
Dia ada 2 stage. Stage pertama pada hari ke-10 Zulhijjah. Maksudnya dia start hari ke-9 tu pakai ihram balik. Kan dia tunggu kat sekian wukuf di Arafah dan sebagainya. Esoknya hari raya tu dia buat dia bercukur, melontar, menyembelih. Tak kira mana sequence, tak ada masalah. Dia buat 3 ni saja, maka halal untuk orang tu dah the first day. Maksudnya tahallul awal. Maksud dia everything boleh pakai dah. Macam tadi perempuan nak pakai niqab balik. Pakai niqab balik, pakai sarung tangan balik, silakan, tak ada masalah. Yang lelaki nak pakai baju bertulis berjahit boleh. Tapi mereka ni tak boleh kahwin sehinggalah lepas daripada tawaf ifadah. Tawaf ifadah maksud dia lepas benda tadi kena pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf ifadah tadi kalau tak buat, maka orang tu masih dalam state of ihram. Semua benda boleh buat kecuali kahwin. Maksud dia kalau dia kata hatta kalau dia balik Malaysia dalam keadaan tidak bertawaf di situ, suami dia haram sentuh dia. Tak boleh. Faham Ini jadi kes kenapa fatwa para ulama, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, dia kata apa, kalau dalam perkara ni wanita yang dalam keadaan dia tak tawaf ifadah lagi. Tawaf ifadah maksud dia dah buat dah melontar, dah menyembelih, dah bercukur. Lelaki cukurlah, perempuan tu gunting. Lepas untuk dia first tahallul. Second tahallul patutnya dengan apa? Tawaf. Dia tak tawaf. Pasal apa? Datang haid. Maka macam disebut oleh fatwa para ulama, bahkan ini dikeluarkan oleh fatwa di kerajaan Saudi Arabia, mana orang tu pakailah, balutlah apa yang patut balut, kemudian tawaf. Kena selesaikan. Pasal kalau tak tawaf, dia ada masalah. Jadi balik negara asal dia, suami dia tak boleh kahwin dengan dia. Kena tunggu datang balik, tawaf, dan barulah halal balik. Faham? Mana wanita tu kalau dia tak tawaf ifadah, haram dia kahwin. Kalau suami, haram mengahwinkan pun tak boleh. Kalau bapak tak boleh kahwinkan anak. Gitu Nabi kata dalam hadis yang saya, kerana Rasulullah SAW bersabda, la yankihul muhrimu, tidak bernikah orang yang muhrim, orang yang berihram. Wala yunkahu, tidak dinikahi. Dia tidak menikahi, tidak dinikahi. Wala yakhtubu, dan dia tidak meminang. Pinang pun tak boleh, haram. Tidak ihram tadi, state of ihram tak boleh. Faham? Ini tak masuk dalam yang 14 yang kita kata tu, tak masuk. Tapi ini kena tahu juga. Nanti kita tak tahu punya ni kan masalah kan. Oh, ini ustaz kata dia tu perempuan haram kahwin, ini kan bukan mak aku, bukan ni orang asing. Tapi tak dalam ihram, tak boleh. Tak boleh. Lelaki atau perempuan dulu tak boleh kahwin Okey, jelas. Itu hadis Nabi. Hadis nombor hadis Muslim 1409. Muslim 1409. Mana state of ihram, tapi orang cek jodoh kat sana Ya, jaga-jagalah, jangan timbul benda tu ketika ihram sudah. Lepas tahallul, lepas ihram, dah tahallul daripada ihram, buatlah, tak ada masalah. Nak sibuk nak kahwin 4-10 tak apa. Ya haram lah, kahwin cerai lah kan. Maksud dia sekarang masa dia nak kahwin kan, lepas tu tak apa. Tapi sebelum daripada tu, dalam state of ihram jangan buat. Pinang pun tak boleh. Meminang pun tidak boleh. Berdasarkan pada hadis Sahih Muslim tadi 1409 Okey. Tapi ni ingat yang bab haji tu kena ingat. Pasal ada orang banyak, saya dengar cerita, dia datang ihram, datang ketika mana dia lepas dah tak ada kan 10 Zulhijjah. Mana hari ke-10 tu patutnya dia kena ni, dia tak buat, dia tangguh. Actually, dan selagi dia boleh buat bila masa tawaf ifadah tadi, tawaf haji tu boleh dibuat. Hari ke-10 tak boleh, ke-11 buat tak apa. 11 tak boleh, 12 tak benar, bahkan selagi tak balik buat je, tak ada masalah. Pasal haji dia sah dah. Cuma kita tadi Nabi kata buat semua benda kecuali kahwin. Mana kahwin je tak boleh. So kalau selagi tak tahlul, maka janganlah buat benda bukan. Tu je. Faham Okey. Yang keempat, yang diharamkan juga diharamkan mengahwini wanita yang kafir. Mengahwinkan wanita yang orang yang kafir dengan wanita yang muslimah. Tak boleh juga. Mana diharamkan ke atas wanita ke atas lelaki yang kafir mengahwini wanita yang muslimah. Okey, itu kalau di opposite, lelaki yang muslim, wanita yang lelaki yang muslim, wanita yang kafir. Okey, contoh macam dalam Quran surah Al-Baqarah 221. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Yang kamu mengahwinkan, mengahwinkan dengan anak kamu siapa? Orang yang musyrik ni, hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Selagi tak beriman, maka dia adalah haram. Haram perkahwinan nanti tak boleh dijalankan. Walaupun bukan adik-beradik, bukan mak, bukan kakak, bukan saudara, bukan sama sekali. Tetapi bukan adik-beradik susu,
dan sebagainya. Tetapi mereka ni seorang Muslim, seorang kafir, dan tak boleh. Ya? Kita beriman tu, kalau si kafir tadi dia masuk Islam sebab nak kahwin, macam mana? Tak menjadi masalah. Itu kata beriman. Tak menjadi masalah sebab kita tak belah jantung dia. Ingat tak Usam bin Zaid? Kan ketika dia nak bunuh orang tu, orang tu kata la ilaha illallah. Kan kalau ikut logik akal kita nampak apa? Dia pertahankan diri dia jangan dibunuh dengan lafaz la ilaha illallah. Entah dia iman tak tidak. Usama bunuh dia. Bila bunuh Nabi kata apa? Nabi marah. Nabi kata hal syakak qalbah. Macam kenapa tak belah jantung dia? Tengok ada tak dan tu iman. Atau dalam riwayat lain Nabi kata apa? Kaifa taf'alu bila ilaha illallah idza ja'a yaumul qiyamah. Apa kau nak buat dengan la ilaha illallah nanti bila datang pada kiamat? Pasal Nabi tahu pada bapa saudara dia, sebut la ilaha illallah, aku hujah untuk engkau di hadapan Allah Taala di akhirat nanti. Jadi bila ada orang lafazkan la ilaha illallah, datang kita kena bunuh. Oh, tak boleh. Walaupun kita nampak macam, tapi saya rasa, walau kita rasa tak lepas. Mana itu antara dia dengan Allah Taala. Jangan kata orang tu kan, ada orang tak kisah kan, janji dah anak kita cinta macam mana kan, kahwinkan je. Itu terpulanglah. Tapi asasnya perkahwinan itu sah. Mana dilafazkan syahadah walaupun kita kata atas dasar perkahwinan. Ini dirujuk kepada kisah Ummu Sulaim. Pernah tahu Ummu Sulaim? Ummu Sulaim yang dengan kisah yang wanita yang anak dia mati, suami dia balik daripada perjalanan, dia kata dengan suami dia, kalau sekiranya kita pinjam periuk dengan jiran, kena pulang balik tak? Dia kata penuh. Oh ya. Ummu Sulaim, dia wanita, dia tahu mahar perkahwinan dia apa? Islam. Dia ramai orang pinang dia. Sekali suami dia pinang, dia kata kau masuk Islam aku kahwin dengan kau. Dan Nabi tak kata dah salah. Nabi tak kata salah dan Nabi benarkan. Maksudnya perkahwinan itu berjalan dan suami dia dididik oleh dia pula lepas tu. Pelik tak pelik kan? Jadi dia kata anak dia mati. Mana dia hasil perkahwinan dengan suami berkenaan. Jadi bila suami dia pergi musafir, kemudian anak tu meninggal. Dia tak bagi tahu suami dia. When suami dia balik kan, dia letak dalam bilik, anak kita macam mana? Dia kata selamat dah. Dia kata selamat. Selamat. Kemudian bila duduk dia diam kan, dia bagi makan pada suami dia, layan-layan sampai suami dia tidur dengan dia. Tidur kan, buat hubungan dengan dia. Lepas buat hubungan, dia bercakap dengan suami dia. Dia kata bang, dia kata kalau kita pinjam perut dengan orang, kena pulang balik tak kalau tuan dia minta? Dia kata kena. Kalau kita nak, mana boleh, kena pulangkan. Dia cakap itu. Lepas tu dia bercakap dengan suami dia, bang, ketahuilah, anak kita yang Allah Ta'ala pinjam, kau tak ambil balik. Mengamuklah suami dia, marah kan. Jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, bini kau tahu Ummu Sulaim buat apa? Dia kata, Ummu Sulaim buat apa? Kau tak ada buat apa? Dia kata, buat apa? Anak kami mati, dia kata, dia tak bagi tahu dan sebagainya. Kemudian dia buat apa yang dia buat. Lepas tu Nabi kata dengan dia, mana kau tidur dengan dia tadilah, kau hubungan dengan dia. Dia kata, ya. Nabi kata, Allah Ta'ala berkati kau. Dan dia berkati dapat anak lagi. Dan anak dia actually ramai, 3 orang anak dia mati syahid fisabilillah lepas tu. Mana itu kisah Ummu Sulaim. Tapi Islamnya suami dia tadi dengan apa? Nak kahwin dengan dia. Jadi tak ada masalah kan benda tersebut. Cuma zaman kita sekarang ni kita dah lah jahil kan. Memang macam wanita Ummu Sulaim ni pelik. Pergi dalam peperangan, dia nak teman suami dia, dia bawa pisau. Dia bawa ni. Lepas tu suami dia kata, apa sebab kau buat benda ni? Kan dia, aku nak tikam siapa-siapa yang datang dekat dengan aku, dia kata. Kan masa dia ikut temankan suami dia pergi perang. Nabi ketawalah tengok keadaan ni Ummu Sulaim. Dia semangat dia kuat. So kalau wanita macam tu, iyalah, bolehlah, tak ada masalah. Kalau rasa lembek tu salah dengan ada. Hari nak Islamkan dia supaya ikut Islam. Itu kau kata suruh kan. Mereka kalau kita lemah lain cerita. Macam wanita tadi je. Memang syarat Islam suami dia tadi mahar perkahwinan dia. Yang dia bagi. Dan Nabi tak ada kata benda tu apa tak salah, tak ada masalah. Kita kata konsep tadi hidayah Allah Taala luas kan. Kita kata Allah Taala boleh beri hidayah. Mungkin kita nampak pada asalnya tak jadi, tapi kemudian Allah Taala boleh tarik dia kemudian. Yang pentingnya kita Islamnya manusia tadi penting sebenarnya. Supaya Allah Taala buka pintu hidayah. Untuk masuk hidayah tadi, dia mesti terima half ataupun sebahagian daripada apa yang asal datang untuk Islam tadi. Dan Allah Taala akan buka yang berikutnya. Kita tak boleh halang pula, kita kata tak boleh masuk Islam kerana nak kahwin. Tak ada dalam Islam kata tak boleh. Faham? Wanita kafir ni sama kategori dengan wanita Syiah? Adakah nikahan kafir ni sama dengan wanita Syiah? Okay, dengar sini. Para ulama bersepakat bahawa orang-orang awam Syiah, mereka Muslim lagi. Hanya ulama mereka saja dikira sebagai kafir. Yang tahu, kemudian dia tahu berkenaan dengan pakaian para tipu pula. Maka golongan ulama Syiah, ya, mereka ni zindik, terkeluar Islam. Tapi orang awam mereka kita kata terkeluar Islam. Dengan sebab itu kenapa kerajaan Saudi Arabia masih lagi buka untuk
orang Syiah datang menunaikan haji. Sebab diorang ni tak tahu apa-apa kan. Dia kena tipu, dibesarkan dalam keadaan macam tu. Ditipu oleh ulama-ulama Syiah. So diorang rasa diorang Islam dah. Dan sebab berkenaan kita tak keluarkan, kita ahli sunnah jamaah tak keluarkan orang daripada Islam dengan takwilan yang salah. Kan kefahaman yang salah pada dia, tak keluarkan direct macam tu. Kita tanya dia kenapa. Sebab kenapa dalam mengkafirkan seseorang terkeluar dari Islam, syarat dia besar, banyak. Antara syarat utama dia mestilah benda zahir. Kedua mestilah nyata, terang. Mana zahir tu maksud zahir tu maksud dia tak tersembunyi. Kedua mestilah benda berkenaan dia kata perakuan, terang-terangan. Saya terkeluar Islam. Dia kata macam tu. Dan baru terkeluar Islam. Tapi dia kata saya Muslim. Dia kata saya Muslim. Dan dia Muslim lah. Jadi benda tu tak boleh kita tak boleh keluarkan mereka. Ya. Kalau kes Syiah kat negara kita ni, Ustaz. Macam tu lah sebab dia. Masalahnya dua orang bukan faham pun. Dah ahli sunnah pun yang ada pun semua meraba-raba lagi. Yelah, ada orang tanya saya, dia kata macam mana kita kata pengkafiran manusia dekat Malaysia ni. Saya kata macam mana nak kafirkan orang? Semayang dekat atas tanah, tak ada najis pun orang was-was lagi. Dan saya cerita kan kisah yang, ingat saya cerita berkenaan dengan pergi ikut daptai, pergi hari kebangsaan. Ada cerita banyak kali dah datang kelas kot. Macam ni kan saya, ada orang tanya saya berkenaan dengan kafirkan orang. Saya kata sini, saya tahun 2005 saya dapat uniform kan, Abang Ipah. Saya kata kau pergi lah kan, pergi silat, pergi wakil untuk apa, kontingen silat. Jadi kita orang antara barisan yang awal sekali lintas depan Sultan, depan Agong. Okey. Jadi bertolak daripada Bukit Beruntung, kemudian pergi ke Shah Alam, daripada Shah Alam, okey, pergi tolak keluar Shah Alam tu dalam hampir subuh lah, 4 lebih. Actually kan orang tanya, saya boleh ajarkan orang sembahyang atas kenderaan. Apa masalah dia? Boleh ajarkan, benda tu bukan susah. Untuk saya siap, jangan masuk waktu, sembahyang lah. Apa masalah dia? Pasal mungkin perjalanan kita kesibukan hari berkenaan, dibenarkan kita macam tu, solat dalam keadaan kita tak mampu untuk bergerak dan sebagainya. So solat lah. Tapi sampai di Putrajaya, dah nak pukul 7. Nak turun daripada bas tu, saya pun cakap dengan abang tu, bang, nak sembahyang kat mana? Mulut saya kan. Nanti dia kata, tak tahu. Dia cakap tak tahu. Saya kata, pula. Berjalan, kemudian masuk dalam barisan. Saya kata, saya tengok matahari dah mana naik dah ni. Tak semayang lagi ni. Macam mana? Okey. Habis dia susun orang ramai dalam barisan. Kemudian dia tahu ini pergerakan kita lagi. Siapa sebelah saya, siapa sebelah lagi. Kita tengok. Lepas tu okey, rehat 5 minit. Siapa ni seokok, disebut macam tu. Tak ada cakap nak solat. Actually sebenarnya macam ni. The idea is actually diorang tak nak orang solat kerana silat. Betul. Tak boleh kita suruh orang solat kerana silat. Syirik. Kenapa silat? Sebab Tok Guru silat. Kenapa solat? Sebab Tok Guru silat suruh. Haram. Tak boleh kita solat kerana silat. Kenapa solat? Sebab dalam silat aku ajar. Mana boleh? Tapi kerana nak buang idea tadi, sampai tak suruh langsung, mana boleh juga. Di bawah kepimpinan dia kena tegur. Dia kena tegur lah pasal orang bawah kita. Pasal Nabi kata, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga solat orang bawah tanggungan kamu. Jadi bila saya kata macam mana ni, saya pun ambil air mineral tu, saya ambil wuduk, kemudian tanya pakcik polis jaga tu, mana kiblat? Entahlah, pakcik hari ni sampai sini, dia kata. Pakcik polis bantuan. Saya pun tengok arah matahari, saya pun solat tepi tu. Kat tepi pavement kan, jalan kan, bukan kita saya cari tempat kosong lah solat. So solat, lepas solat diorang nampak saya solat. Okey, lepas tu saya masuk barisan balik. Diorang berhenti yang apa, isap okok, puas okok lah, puas okok. Masuk balik. Saya tak cakap apa. Habis sampai mana bila kita orang lintas depan Agong tu dalam pukul 10 lebih kot, 9 lebih kan tu. Dia berjalan sampai ke depan. So kita antara yang depan awal kan, lintas depan Agong. Lepas keluar tu saya tarik ketua rombongan. Ketua ya, mana kita datang daripada Bukit Beruntung. Yang lain ada tempat-tempat lain lah. Saya tarik abang tu jauh sikit. Jauh saya tarik dia. Saya kata dengan dia, bang, minta maaf, saya bukan ustaz. Dia letakkan, mana dia mengaku ustaz? Ada orang suka, saya ustaz. Tapi saya tak suka macam tu. Saya kata, saya bukan ustaz. Saya kata dengan dia, bang, minta maaf. Saya tadi datang daripada Bukit Beruntung pukul sekian-sekian, pukul 3 lebih, sampai kat Shah Alam pukul 4 lebih. Bertolak di Shah Alam pukul 5 lebih. Jadi, sampai di Putrajaya dah pukul 7. Jadi, kami 3 biji bas tak semayang, saya kata. 3 biji bas tak semayang. Lepas tu saya kata dengan dia, saya bukanlah ustaz. Tapi saya rasa oleh kerana ya kebetulan kita ni bersilat ni, diilhamkan silat kita daripada solat dan sebagainya, saya rasa sepatutnya kita semayang lah kan. Kalau tak ni pun, kalau tak suruh pun kita cakap je. Ada berhenti 5 minit rehat untuk okok, kenapa tak kata 5 minit siapa nak solat pergi solat. Whoever to go.
Bagi macam tu hin. Ini semua senyap macam tu. Semua macam kau tak solat, aku tak solat, jangan siapa solat. Macam tu keadaan dia. Siapa ajar? Ya, tapi saya cakap baik-baik lah. Saya kata bang kan, dia tinggi. Dengan saya memang pendek bukan. Dia tinggi. Ada kan? Dia tengok itu, dia pakai baju dengan dada keris Lepas tu dia kata awak ingat saya ke nak benda ni? Dia marah saya. Awak ingat saya ke nak? Kan? Dia kata sekian tu kita sudah datang awal dan sebagainya, dia bebel. Saya kata bang, dia marah. Saya bukannya cakap. Saya cakap je kalau abang tak ni pun tak ada masalah. Dia kata waktu keluar dari mulut dia, 365 hari untuk Allah, 1 hari untuk negara. Apa salahnya? Seriously. Dia marah-marah. Dia kata awak datang mana? Sekali Bukit Beruntung. Man, ni pastikan budak ni tak datang lagi ikut program persatuan. Saya datang tu untuk pakai uniform, abang saya belikan lah. Memanglah saya pakai. Saya dah tamat dah, jadi saya pakailah benda tu pasal teman kan. Apa salah dia? Dia cakap macam tu. Saya macam okey, tak apalah, tak ada hal. Sepanjang lepas tu ucapan dan sebagainya, sembang di antara ni kan, panggil ahli persatuan duduk sebenarnya tunggu sebelum nak balik kan. Ni bebel lagi. Ada orang kata gini-gini, kita tak solat dan sebagainya. Mereka tak solat pun. Kan? Adalah yang sekian. Dia bebel lagi. Anak saudara saya dia tengah ramai tu, ni pakcik aku dah ni, tak ada orang lain dah. Dia tahu dah ni betul-betul pakcik aku. Macam mana kalau orang bising mesti pakcik aku. Dia kata tak ada masalah, saya balik. Tapi lepas daripada kes tu, ya, saya dipanggil oleh dah saya balik tahun 2007 dan sebagainya. Diorang buat program sebagainya, saya menceramah. Ceramah dia di depan saya. Yang abang tu lah. Tapi cerita dia ya, ustaz sebenarnya, tak cakap dah, kita kata kita ustaz. Tapi anyway, Allah tak jadikan dia pun tak ada pegang jawatan. Dan lepas tu saya dapat tahu rupanya kenapa tak solat. Kenapa tak solat tahu? Sebab tanah tu tak bersih. Jalan tu entah anjing lintas ke entah apa ke. Lebih baik tak sepayah. Okey, orang macam ni kita nak kata kafir. Macam mana? How can kita tegakkan atas dia hujah dia telah kafir? Dia tak tahu, dia ingatkan benda tu bagus. Dia ingatkan benda tu betul, dia buat tu betul. Mana kata kerana macam nak solat tak ada tempat. Macam nak solat dalam lantai tu kotor, dia kata. Entah anjing lintas, entah. Ada tai anjing tak ada. Tapi entah mana tahu mana tadi anjing 10 ekor lintas. Maksud dia macam tu, dan idea dia. Orang macam ni kita nak kafirkan, seriously. Kan, itu sebab kenapa dalam pengkafiran seorang tu dia ada syarat-syarat dia. Bukannya mudah-mudah kita kafirkan orang berkenaan. Tanya dia kenapa cakap. Orang tak layak orang. Oh, tak layak. Tak layak orang tu sebab kenapa orang awam Syiah tak dikatakan kafir oleh jumhur para ulama. Keseluruhan kata macam tu. Sebab apa? Tak tahu. Dia orang status dia tahu dia Muslim. Dia tahu sayang Rasulullah. Dia tahu Rasulullah ada. Dia tahu Quran benar. Dia tahu dia percaya akhirat ada. Cuma in detail berkenaan dengan para sahabat siapa, kat situ ada masalah sikit. Etikot tadi, dia kepercayaan tadi, dia ada sikit benda doubt. Dari lahir dia tunjukkan macam tu. Lainlah. Tapi Allah Taala akan persoalkan juga. Cuma kita kata oleh kerana benda tadi bukan daripada di segi logiknya, diorang mungkin ajarkan selain daripada Al-Quran. Memang Quran juga diajar pada ahli dia. Quran cuma dia Quran juga cuma penjelasan Quran tadi ikut imam dia. Tu cerita dia. So, jadi dengan sebab secara tak langsung mengeluarkan orang-orang macam ni, awam yang macam ni, yang macam kita rakyat Malaysia ni kan, yang tak faham apa, yang tak mandi wajib tak reti pun ada. Saya jumpa ada orang umur ketika saya jumpa tu umur 21 tahun tak reti mandi wajib. Yang itu saya cakap, yang kawan di IJN cerita ada makcik umur 50 tahun tak reti mandi wajib. Ni dekat IJN. Bukan 15 tahun lepas, baru bulan-bulan lepas dia sembang saya, dia cerita benda ni. So how can kita nak kata orang kafir dengan hanya setakat apa tahu kepercayaan dia yang tak betul. Yang tadilah kita kata dia pasal diselewengkan dalam pertengahan dia belajar tadi, diselewengkan oleh orang macam ni. Mana yang besar kita kata Quran, Allah Taala Tuhan kita. Dia tak kata Tuhan lain. Allah Tuhan kita. Muhammad Nabi kita. Dia tak cakap orang lain. Tapi dalam in detail penjelasan apa Nabi ajak, maka jangan ambil menekan daripada ahli baik saja. Dekat situ. Itu masalah dia. So jadi mengeluarkan orang macam ni yang orang awam dia daripada Islam tak boleh. Tapi ulama dia confirm zindik terkeluar. Ulama-ulama Syiah memang confirm terkeluar. Sebab mereka tahu. Mereka belajar. Dia orang yang selewengkan. Itu sebab kenapa yang adil di kalangan mereka ni, yang munsif, yang berlaku bersifat adil akan cerita balik apa yang dia buat. Salah dia kan tu banyak ulama Syiah yang bertaubat dan sebagainya. Ada sebaru tu ayatullah. Dia bunuh.
Pasal dia mendedahkan apa yang berlaku sebenarnya daripada dalam kumpulan Syiah ni, apa jadi? Bunuh. So konsep sebenar, okey, orang awam dia Muslim lagi. Orang yang ulama-ulama dia kafir. Ulama dia kafir. Orang awam dia kita kata tak, kita keluarkan daripada lingkungan Islam. Faham Okey. Jadi wanita yang muslimah tak boleh kahwin kafir. Al-Baqarah 21, dan juga diharam ke atas lelaki muslim untuk berkahwin dengan wanita kafir, kecuali wanita-wanita daripada ahli kitab. Ni saya detailin lepas ni. Maka dibolehkan untuk mereka berkahwin dengan wanita ahli kitab ni. Pertama, tak boleh kahwin dengan musyrik. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, kan firman Allah Ta'ala, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Okay, jangan kamu berkahwin dengan wanita-wanita musyrik sehinggalah mereka ini beriman. Maksudnya dia melafazkan syahadah dan apa, ingin patuh dengan perintah Allah Ta'ala, barulah kamu boleh kahwin dengan dia. Okey. Dan wanita yang ahli kitab tu dah halal sebab apa? Sebab firman Allah Ta'ala surah Al-Maidah ayat ke-5. Allah Ta'ala nyatakan wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Dan wanita-wanita yang muhsan. Gitu? Apa yang actually yang bersih di kalangan mereka, di kalangan orang yang diberi kitab sebelum kamu pun halal kamu kahwini. Dia Allah terangkan makanan dan juga wanita-wanita mereka halal dinikahi. So actually memang ikutkan sebenar memang dibenarkan. Tapi lah para ulama bahaskan dengan detail. Ada para ulama sebutkan berkata muhsan tadi maksud dia muhsanat, wanita-wanita yang bersih, yang melihara akhlak dan juga memelihara adab, kan sopan dan sebagainya, bukan yang pakai baju tak cukup. Itu first thing kena ingat ini ahli kitab ni Kristian ni. Orang Kristian tapi apa masalah dia? Muhsan ke tidak? Muhsanat ke fajirat? Kalau kata wanita tu fajirah yang buat benda keji dan sebagainya, jangan ambil jadi isteri. Tak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah apa? Yang muhsanat, yang jaga. Actually memang ada orang kat sana masih lagi ada yang jaga akhlak kan. Tapi yalah, ortodok ataupun apa Katolik yang Kibti. Yang actually yang kuat lah. Tapi masalahnya benda ni makin hilang. Sebab zaman filem-filem Hollywood datang kan. Protestan tak ada pakai. Protestan baru tau. Protestan tahun 1700 lebih. Protes kan. Dia tolak. Maka mengasingkan di antara agama dan dunia. Liberal lah, dia actually asing. Jadi para ulama bahaskan, dia ada bahaskan kata yang mana yang agama yang wujud zaman Nabi dahulu fahaman tadi, maka dia itulah dimaksudkan mereka. Tapi ingat, wanita tu masihlah muhsan, yang pakai elok sopan, bukan yang pakai dedah skirt dan sebagainya pendek dan sebagainya, tak jaga kesopanan, itu dia ambil bini. Kenapa? Kan orang kita ni pelik kan. Pergi keluar negara cari bini macam tu. Pasal tengok filem banyak sangat. Hollywood kan. Dia tengok tu artis-artis sebenarnya. Jangan. Dia muhsan, bukan muhsanat, bukannya wanita-wanita yang tak muhsan Jadi maksudnya mahal untuk dinikahi. Okey, itu pertama yang tu. Kedua, Imam Nawawi rahimahullah, dia tolak benda ni. Dia kata kerana apa? Kerana Allah Taala sebut apa dalam Quran, walaqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Taala 3 dari 3. Ayat itu antara yang menyebabkan Imam Nawawi rahimahullah kata tak ada lah, diorang kafir. So maka tak boleh kahwin dengan wanita-wanita mereka yang dia masuk sama macam golongan tadi. Tapi sebenarnya perkataan kafir dalam Quran kadang-kadang maksud dia datang dengan kafir ingkar, kafir keluar Islam, kafir dia sendiri ada kedudukan yang berbeza. Okey, maksud dia tak semestinya kita jatuhkan terus macam tu. Jadi secara tak langsung apa yang Nawawi pegang ni, ada orang zaman kita macam di Malaysia ni jadikan sebagai fatwa lah. Fatwa di Malaysia, anda tak boleh kahwin dengan wanita ahli kitab. Kalau di Indonesia dibolehkan bukan sebab Quran kata boleh, sebab Pancasila kata boleh. Itu masalah pula lah. Pasal dia kata bukan setakat itu, semua sekali. Badan boleh jadi mak tu Kristian, bapa Islam, anak Buddha. Tak ada masalah. Dan Islam dalam kita kat Malaysia tak ada. Kawalan tadi penting. Kalau ada orang kata tak boleh ustaz, Quran kata tak apa, kenapa Malaysia kata boleh? Dengar sini, macam peraturan-peraturan benda ni, kita kata kita boleh ambil mana satu berdasarkan maslahah. Macam Omar pernah buat dahulu, Omar dia pernah haramkan orang Arab kahwin dengan Parsi. Pasal dulu bila Parsi ditakluk oleh para sahabat, lalu orang ramai mula cari perempuan Parsi untuk dikahwini. Kan perempuan Parsi kan mata pelik kan, mata lain macam ni, lain sikit daripada orang Arab, ada kemudian rambut lain. Jadi diorang sibuk nak kejar kahwin dengan perempuan Parsi. So Omar melihat kalau anda kata benda ni berlaku, maka dia akan menyebabkan wanita-wanita Arab tak dikahwini. So apa dia buat? Dia keluarkan satu arahan, tak benarkan para sahabat atau tak benarkan orang-orang Arab, ya tentera-tentera Islam ni yang keluar pergi takluk Parsi untuk kahwin dengan wanita Parsi. Tapi dalam ramai tadi Husain langgar. Husain kahwin juga dengan anak Raja Parsi. Jadi itu kisah dia yang daripada kita kata asas dia. Faham Data ya. Kahwin dengan orang ahli kitab ni, lepas tu praktis macam mana?
Actually itu sebab kenapa kalau wanita yang ahli kitab betul, yang beramal macam ortodok dan sebagainya, benda haram dalam Islam haram pada mereka. Mana ada halal? Solat kita dia solat saja dia. Sebenarnya itu sebab kita praktis tadi. Tapi masa zaman kita sekarang ni, Protestan is actually merajai semua fahaman. Kan macam US Protestan. Kan apa tu, kemudian Britain Protestan. Kan Protestan. Pasal dulu kes dia salah seorang raja Britain dulu, Henry ke apa benda tak nama yang dulu kan. Dia nak kahwin, dia nak cerai bini dia orang Spanyol. Dia nak ceraikan bini dia, tapi oleh kerana dalam gereja Katolik tak boleh cerai bini. So apa jadi? Dia paksa. Sampai last sekali itu masa dia sekali dia bertukar mazhab kepada Protestan untuk membolehkan supaya apa? Dia cerai bini dia untuk kahwin dengan bini baru. Pasal orang tak boleh kahwin banyak macam tu. Pasal gereja tak bagi. Sedangkan dalam Bible tak cakap apa. Tapi Protestan oleh kerana dia Katolik tak boleh. So dengan sebab itu apa jadi? Dia buang mazhab. Tukar mazhab sebab apa? Jadi kerajaan Inggeris ataupun England, dia actually berpegang dengan pahaman Protestan. Memang pasal kes dia punca sebab raja dia tadi nak kahwin bini baru tak boleh dengan pakai gereja Katolik. So dia tukar mazhab. Faham? Jadi itu konsep dalam mereka. Tapi kita dan Islam ni kita kata asas pertama, kalau boleh yang kata buat halal tadi, wanita tadi dia mesti mazhab yang lama lah. Maksud dia bukan Protestan. Kedua, yang lebih penting dari itu adalah dia muhsan, yang jaga akhlak dan sebagainya, bukan wanita-wanita fajirat yang perangai tak senonoh tu. Pasal itu bukan muhsanat. Tu Allah Ta'ala sebut wal muhsanat. Allah Ta'ala kata wal fajirat. Kan Allah Ta'ala kata mana-mana any wanita ahli kitab, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan mereka ni mesti muhsanat. Wanita terpelihara, terjaga akhlak dan juga adab ataupun dia maruah dia. Ini pergi kahwin yang pelik-pelik kan, pakai baju tak cukup tu, itu dijadikan bini. Kenapa? Lepas tu bercerai, lepas tu kemudian kena kejar balik anak pun lari kan. Buat lari. Itu kisah dia. Itu salah faham. Jadi sebenarnya asas pertama apa ni? Muhsan. Dan actually tak ada masalah. Tapi dari asas tadi kita kata kerajaan juga berhak untuk melaksanakan satu apa fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama yang lain, macam yang dipegang oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dia berdasar pada Al-Quran. Apa? Allah Ta'ala nyatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalith thalatha. Kafaral ladzina qalu. Okey. Saya tak ingat ayat mana. Innallaha thalithu. Okey, Al-Maidah 73. Ayat berkenaan Allah nyatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Ini telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Ta'ala tiga daripada tiga. Okey. Wa ma min ilahin illallah wa ma min ilahin illa wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada Tuhan sebenarnya melainkan Tuhan yang satu saja. Seorang tu kata Tuhan tiga dan dia dikira sebagai kafir. Bukan dia ni masalah yang kita membawa dia ke Islam. Sepatutnya lah. Itu sebab kenapa yang Imam Nawawi punya fatwa tadi kita fahamlah. Imam Nawawi bukan setakat perempuan, makanan ahli kitab tu tak ada halal. Saya kata pada dasar pada ayat tadi kafir. Imam Nawawi pegang macam tu. Dia bukan masalah dia bukan mazhab yang sama dia dah bertukar mengatakan Tuhan tiga. Actually zaman Nabi lagi orang-orang Kristian kata Allah Ta'ala ni ada anak dia Nabi Isa. Faham tak? Dan ketika Nabi hidup lagi pun benda tu dah berlaku pertembungan dengan golongan ini. Yang zaman mereka ni. Sebenarnya bukan benda baru. Ni ada orang kita tapi ustaz zaman dulu punya. Tak, zaman Nabi hidup tu sebenarnya. Memang Allah Ta'ala tegur. Memang bahkan kita kita kata umat Islam ni bertentang dengan golongan Nasrani, ada atas asal mereka mengatakan dia kata Isa Masih Ibn Allah. Wa qala Nasara al-Masih Ibn Allah. Berkata orang Nasrani Masih itu anak Allah. Actually orang-orang Yahudi pula ada Uzair ibn Allah. Uzair anak Allah. So jadi benda tu orang cakap Nabi hidup lagi. Maksud dia bila dikatakan ahli kitab memang ahli kitab. Pasal dari segi perbincangan kita dengan mereka, diorang percaya syurga, kita percaya syurga, neraka, malaikat percaya semua. Cuma masalah satu benda, masalah kefahaman Tuhan tadi. Yang tak mutabar. Yang tak mutabar pun sebenarnya. Kan benda-benda Dah masuk Kristian ni Allah ni. Yang konsep Allah Kristian ni sama dengan Allah kita kan? Sebenarnya ya. Cuma tambahkan Allah Ta'ala tu ada anak. Yes. Dan ada Maryam dia. Ya. Allah tu sama kan? Asal bendanya adalah sama. Tapi dia tambah dengan idea tambahan baru sebenarnya. Tu cerita dia. Diselewengkan pemahaman. Dia bukan
Pasal actually memang diorang tak boleh terima. Jangan sesat lah. Even dia sebut apa, Tuhan yang menciptakan alam dan sebagainya, Allah lah. Itu bukan yang lain. Cuma masalah bila macam penggunaan nama Allah Ta'ala untuk menarik orang Islam, itu lain cerita lah. Kita kata sepatutnya kalau dia kata dia nak pakai sangat, kita bawa Ahmad Didat punya video tayangan 24 jam dalam televisyen. Bukan susah sangat nak pakai, boleh. You can. Nak pakai nama Allah Ta'ala. Tapi kita pakai dalam televisyen, kita tayangkan. Mana berkenaan Ahmad Didat punya debat tu tayang televisyen. Tengok dia menggelupur nanti. Dia actually orang-orang macam ni, kita pakai yang tu je sepatutnya. Mana kita kata asingkan lakum dinukum waliyadin, dia tak nak kan. Dia nak juga masuk. Then fine. Tapi gunakanlah. Kan kita ulama-ulama apa Islam yang pandai berkenaan dengan Bible ni, sampai ke orang Bible apa Kristian apa padri-padri, Pope pun takut. Kan dengan golongan ni. Ramai. So gunakanlah idea tadi, tayang dalam televisyen. Biar tahu sikit. Kan baru dia menggelupur kata okey, agama kamu. Dia akan cakap macam tu. Ni sekali kalau kita duduk diam, kan senyap, tak boleh tayang, jaga keharmonian, tu yang diorang berani sangat. Tayang televisyen tengok. Kan debat Ahmad Didat tu tayang. Actually dia punya video ada dekat eBay dia jual. Seriously banyak gila. Tapi 1,000 lebih. Dia tak cukup nak beli. Kalau tak saya beli. Sampai media tak cukup. Dalam sampai media dia ada dalam 20 lebih je. Ni ada dalam hampir dekat 100 berapa, 120 berapa entah. Dalam eBay. Dia ada orang tu jual. Semua sekali dalam DVD. Jangan gatal nak tekan. Tekan beli. Tapi tak beli ya. Tapi cerita dia itu mana dahsyat. Mana kisah macam Ahmad Didat yang apa yang dia buat untuk Islam dalam bertentang dengan golongan ahli kitab ni. Dia actually jasa dia banyak. Kan di Islam pun beramai Kristian, dia tengok cerita apa yang Ahmad Didat cakap tu masuk Islam. Pasal apa dia cakap tu logik, tak ada benda pun yang bukan. So jadi kita kata kalau dia kata orang kalau kita nak buat, lama dah buat, tayang kat televisyen. Tayangan amal. Tayang tengok. Ya. Kristian tanya apa pasal Tuhan umumkan dia 9 tahun? Siapa? Apa pasal kenapa Tuhan umumkan dia 9 tahun? Dia actually benda tu tak ada masalah. Pasal kita dalam Islam, kita kata sahabat Nabi ada kena sawan masuk syurga, apa masalah dia? Itu bukan dia tajuk. Pasal bahkan Allah Ta'ala beri kepada kita ni, seorang Muslim, kita pengakhiran hidup kita, apa jadi keadaan kita, tak menjadi masalah. Kan kita macam, bukanlah maksud dia macam kita contoh macam bila dia seorang Muslim, dia tidak akan mati dalam keadaan masalah. Contoh macam inilah. Okey, ahli sihir Fir'aun. Okey, ni bila kita sebut dalam Quran Karim Allah Ta'ala ceritakan kisah-kisah, matlamat kisah tu diceritakan untuk beri kepada kita gambaran. First hikmah dia, gambaran pertentangan di antara hak dengan batil. Contoh kan, bila mukmin Allah Ta'ala akan bantu dan tolong. Itu general purpose of Al-Quran, ceritakan kisah-kisah para anbiya dan sebagainya. Tapi bila kita buka kisah ahli sihir Fir'aun, apa pengakhiran kehidupan mereka? Masuk Islam dan dibunuh. Sepatutnya adalah hero datang tolong. Nampak? Dia idea kita dalam masyarakat kita, idea dia actually bila orang tu baik, dia akan selamat. Tapi sebenarnya ahli sihir Fir'aun selamat. Tapi selamat yang Allah Ta'ala berikan pada mereka, pertolongan adalah apa? Mereka kukuh tak lari. Kan diugut, akan disalib, akan dipotong tangan secara bersilang. Dia kata apa? Kedimaan takut. Dia kata pada Firaun, buat apa kau nak buat? Dia tak ada kata macam, alamak, habislah kita. Tak. Itu kita kata kekuatan hati manusia ni, siapa yang kawal? Allah Ta'ala kawal. Bantuan paling besar Allah Ta'ala bagi pada mereka ketika itu adalah apa? Tetap kukuh walaupun kena ugut. Dia tak takut langsung. Innama taqdi hadhihi hayatud dunya. Engkau cuma boleh hukum kehidupan dunia ni je. Mana diorang tak takut langsung. Yang peliknya pagi, diorang ni adalah orang apa yang cari keuntungan. Dia kata apa pada Firaun? Dia kata, "Inna la ajran in kunna nahnu ghalibin." Agar kami akan dapat upah kalau kami apa? Kami menang. Lepas tu Firaun kata, "Qala na'am. Innakum idzal laminal muqarrabin." Ya, kalau kamu menang, kamu jadi orang yang rapat dengan aku. Itu dengar itu pagi. Tiba bila jumpa Musa, dia tanya dengan Musa, siapa campak dulu? Jadi Musa kata campak dulu. So, pagi kafir. Tengah hari dia nampak bukti mukjizat Musa, dia mukmin. Petang mati syahid. Jadi dia 3 stages in one day. Kita ni Muslim lah lambat. Tak ada hasil banyak sangat. Dia hasil satu, tapi kekuatan dia. Mana macam dia tak lari? Yang bantuan Allah Ta'ala berikan adalah mereka kukuh di atas iman. Bukan maksud dia menang sampai ke Firaun tengok, kami takut dengan ahli sihir yang telah beriman. Tak ada. Allah tak jadikan macam tu. So the idea of apa pengakhiran seorang itu bukan macam tu cara dia. Bukan macam kita bayangkan mana peacefully he left the world. Seriously, para sahabat Nabi sebelum tu lagi, macam Mus'ab bin Umair,
Contohnya dibunuh dalam perang Uhud. Dia ni guru Al-Quran, guru Islam, guru dalam Islam yang pertama Rasulullah hantar. He's the first teacher yang Nabi hantar ke Madinah untuk mengajar. Orang-orang Madinah banyak masuk Islam dengan sebab kerja dia. Tapi dia mati dalam perang Uhud, kain kapan tak cukup. Tutup kepala, kaki nampak, tutup kaki, kepala nampak. So kalau kita sense of material, dia gagal ke berjaya? Ikut kita. Tapi pasal benda ni bukan masalah material. So kenapa macam Ahmad Didat kan dia sakit kan? Itu cara Allah Ta'ala berikan kepada dia. Mungkin dia habiskan semua sekali dosa yang ada. Kalau ada kesilapan dia, Allah Ta'ala habiskan semua sekali. Tapi dan dia pula dalam ketika masalah kelumpuhan tadi tu, dia interact dengan orang, bukan gitu. Bahkan dia create language system. Dengan bini dia ajar. Dia ada language system dia bagi tahu apa dia nak dan sebagainya. Sampai dia macam tu sekali. Mana dia bijak. Allah Ta'ala berikan. So jadi benda tu tak ada masalah. Kita kata mati kita dalam keadaan apa, itu bukan kerja kita. Minta supaya jangan sampai nyanyuk dan sebagainya. Dia kalau tak nak bagi nyanyuk juga, Allah Ta'ala bagi nyanyuk, itu hak dia. Faham tak? Jadi dia tak ada masalah. Ya. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, di guru pertama yang dihantar. Umur dihantar ketika mengajar di Madinah 16 tahun. Yang sawan tu bukan perempuan. Itu seorang lagi perempuan. Nama saya tak ingat. Saya kisah dalam berkenaan dia ni wanita tu datang Rasulullah SAW. Ada hadis datang terangkan nama, tapi yang dalam hadis Bukhari Muslim datang tanpa nama. Cuma wanita tu minta supaya sembuhkan dia sawan. Semua macam tu je. Maksudnya kita ikut idea kita. If you are a believer, then everything will be white and bright and everything is actually terang dan nyata. Tak, dalam Islam tak macam tu. You are actually being test. Dengan cara apa Allah nak test, itu hak dia. Tapi yang sekarang dia nak pada kita adalah apa? Nak lari ke mana? Bagaimana pengharapan kita? Kita percaya tak dia akan tolong kita? Itu benda yang Allah akan kira. Pasal dalam masalah environment dia siapkan, dia mudahkan dan sebagainya, itu kerja dia. Tapi masalah kita lari ke mana? Kita pilih nak jalan putih atau ke kanan atau kiri. Itu kita akan dikira dosa pahala kita. Mana kalau kita kata kita alah tak sedap lah, tak puas hati dengan Tuhan, then kita kenalah. Ada kita kata kita redha, aku terima ya Allah apa kau beri pada aku, then benda jadi pahala. Maksud dia choices yang kita buat tu yang akan jadi masalah. Environment tak. Ada orang kena lumpuh, dia kata nak matilah, kesian tengok anak-anak jaga dia. Dia cakap macam tu. Dan dia kata ada orang bila dah kena kelumpuhan tadi, dia sabar, tak ada masalah, dia senyum lagi. Kan senyum je Helio pun kita kata, ish, apa pakcik ni? Tapi dia happy, kita tak tahu. Faham tak? Itu konsep asal. So kelumpuhan dan sebagainya berlaku pada dia, itu Allah Ta'ala tentukan berlaku. Para sahabat pemati sebelum daripada Islam menang, tak ada masalah. Macam Sumayyah kan, keluarga Ammar bin Yasir, kan elok masuk Islam, tiba-tiba kena sula dan mati. Kalau ikutkan, ish, apa pasal tak ada siapa jaga dia orang? Kan tak ada ke orang jaga dia? Sepatutnya mukmin ni Allah Ta'ala bantu. So bantuan sebenar apa Allah Ta'ala berikan? Ketetapan mereka tidak lari. Itu yang Allah Ta'ala berikan sebenarnya. Yang menyebabkan mereka ni menjadi orang yang layak untuk masuk syurga. Itu kerja Allah Ta'ala jadikan hati mereka tetap. Itu benda paling bahaya. Kalau manusia ni kena ujian dari, dan bantuan Allah Ta'ala paling, walaupun dia ada orang selamatkan, tapi hati dia goyang, tak guna juga. Allah Ta'ala berikan pertolongan sebenarnya, tapi kita bukan nampak dengan fizikal tadi. Faham tak? Jangan kita salah faham. So Islam ni bukan macam tongkat sakti, magic-magic. Kan masuk Islam je, ting, everything tak ada salah. Tak, kita punya attitude tu sebenarnya. Our attitude is actually yang concern sebenar. Bukannya masalah apa, environment bertukar. Ya. Yang muhsanat tadi, dia mesti practice Old Testament saja. Tak kira Old Testament atau New Testament. Yang pentingnya muhsanat tu maksud dia bersih daripada segi maruah dan juga akhlak. Tu je. Maruah dia dan juga tu betul, elok. Memang kat sana ada lagi. Tapi filem-filem barat ni ajar bukan-bukan. Rosak habis. Sampai kan ada kalau dia kata ada virgin kat sana, umur katakan anak dara kan, mana atau contoh macam lelaki kata tak berhubungan apa, seks luar nikah, dia anggap saya pelik. Kena gelak pula tu. Dilawakkan pula. Sedangkan benda berkenaan baguslah. Kan orang berkenaan tidak melakukan kecuali yang halal saja. Tapi tak digalakkan. Faham tak? Hollywood punya kerja. Dia buat filem semua memburukkan. Dijadikan image yang buruk. Macam juga lah homoseksual lah. Kan? Keadaan asli zaman dahulu, bila tahun 80-an tu, kan, homo kan, jijik kan. Sekarang dia ajar apa? Jangan marah. Bahkan siapa kata tak boleh, orang tu dikata sebagai apa? Homofobia. La ilaha illallah syarikalah. Kan benda luar tabi'i yang tak elok kan. Nampak najis orang tak suka. Betul lah tak suka, betul tabi'i. Tapi jangan homofobia. Homo sapien Homo sapien dan sebagainya. Macam-macam benda pelik-pelik. So faham So jadi, ya. Sembahyang
Berdasar pada kedudukan kita lah. Kalau macam saya tengok hari tu masa matahari terbit mana. Padahal kita tahu bahawa kita kat Malaysia mudah aja. Kan kalau kita tengok macam ni bumi kan. Macam ni bumi. Ini Malaysia. Mekah atas sikit je. So kalau kita tengok katakan ini timur, ini barat, ini timur, ini barat kan. So kita kata sini matahari terbit, kita matahari tenggelam. Pada kita kan kita matahari terbit sini, tenggelam sini. So matahari terbenam tu kita naik sikit je. Kan matahari terbenam, terbit sana tengok bayang kita. So kanan sikit. Sikit je kanan. Itu biasalah. Degree sikit je. Bergantung pada duduk mana. Kalau orang tu duduk dekat Yaman, kita tengok utara dia lah. Jangan dia pandang timur juga. Sampai-sampai kat Malaysia tu, kiblat daripada Malaysia tu pandang arah barat. Okey, matahari terbenam. Lepas tu sampai kat Yaman, masih arah barat juga. Salah lah, tu pergi Afrika. Nampak tak? Di sini duduk Yaman, kan Mekah, Madinah atas utara. So janganlah pergi ngadap ke sini juga. Pasal apa? Saya kat Malaysia tu ngadap macam tu. Betul lah waktu kat Malaysia. Dah sampai situ kena hadap atas lah. Kalau orang utara, orang Jordan, turun ke selatan. Berdasar kedudukan kita. Zaman sekarang ni dengan peta, kompas dan sebagainya mudah. Sebenarnya anggaran saja dah madai. Faham Okey, musanad Maka dengan sebab itu kita kata dihalalkan. Tapi macam saya kata, bila peraturan tu dibuat dan actually memang datang larangan berkenaan kahwin dengan ahli kitab dengan sebab-sebab yang tertentu, dan kita pakai berkenaan. Fatwa datang. Ya. Anak ni pun boleh pilih antara Tak. Itu sebab kenapa lelaki je yang dibenarkan kahwin dengan perempuan ahli kitab. Sebab anak ikut bapa. Even actually international sekarang ni, kalau siapa kata contoh macam katakan saya Malaysian, katakan isteri saya ni European kan, lahir anak kat mana? Kat Siberia. Okey, anak ikut saya. So untuk balik ke Malaysia daftar mudah, tapi tak ikut mak. Contoh pergi kat negara asal dia nak daftar kerana apa? Lahir mak dia, nationality mak dia adalah sekian. Tak boleh. Kena faham Kalau mak punya nationality boleh sokong anak tu jadi warga negara kalau lahir di negara berkenaan. Saya ingat ada seorang akak tu, dia orang Melaka. Dia kahwin dengan orang Bahamas. Orang Bahamas. So jadi tiap kali nak beranak dia balik Malaysia. Tiap kali nak beranak dia balik Malaysia. So kalau dia kata dia beranak kat luar, anak dia tadi tak boleh daftar sebagai rakyat Malaysia. Tapi kalau dia kata macam tu, macam katakan dia ni orang Malaysia, bapa ni Malaysia, beranaklah kat mana pun anak tetap warga negara Malaysia. Dia tu pelik kan, pakai intentionally kan, pakai macam tu kan, ikut orang tu, saya tak nak jadi rakyat Malaysia, tapi tak, kena pakai macam tu. Dia mesti letak balik. So macam tu juga agama. Bapa tu berhak untuk tentu agama anak dia sebenarnya. Sebab kenapa yang dibenarkan berkahwin dengan ahli kitab wanita ni, orang ahli kitab adalah lelaki, bukan perempuan. Tapi ustaz, lelaki boleh, perempuan tak boleh. Sebab apa? Pasal intentionally anak tak ikut mak. Faham tak? Tak ikut mak sebenarnya. Bahkan dalam sistem yang dia orang lari anak dan sebagainya kan, dia actually anak tu bawah 7 tahun saja yang anak tadi diberikan hak untuk mak tu jaga. Dia hadanah dalam Islam ni, nanti kita akan bincang kan. Dia actually kalau anak tu bawah 7 tahun, dan baru bincang, mak jaga sampai umur 7 tahun. Lepas 7 tahun bapa ambil. Bapa pertanggungan sebagainya. Tu orang barat ni pelik sikit tau. Dia bila dengan Islam dia lari. Dia takut dah pasal dia cepat dia larikan supaya undang-undang tu. Sebenarnya ikut international law, anak lahir di mana saja ikut bapa. Kalau negara asal lah, tak ada masalah. Negara mana nak kat luar? Tengok kat Kanada ke, kat US ke, dia akan tengok bapa tu siapa. Kalau bapa dia kata nationality katakanlah Jepun, dia pergi balik Jepun, daftar je anak dia sebagai warga negara, tak ada masalah. Tapi kalau mak Jepun, bapa US, beranak kat US, anak tadi dia akan US, balik Jepun tak boleh. Mak tadi punya title tak kuat untuk menarik anak tu menjadi warga negara. Ini bukan Malaysia saja, semua. Faham tak? Semua, seluruh dunia intentional punya ni undang-undang. Tapi bila Islam terlibat, dia akan lari kan. Itu cara mereka, orang kafir ni. Baik. Okey. Jadi faham maksud dia kahwin ahli kitab wanita, lelaki boleh, perempuan tak boleh. Keenam, ini kita sebut itu ketika pembincangan awal kita bincang dulu, itu diharamkan ke atas lelaki muslim yang merdeka berkahwin dengan wanita yang hamba yang muslimah. Mana hamba tu muslimah tapi dia ni lelaki merdeka, kecuali ketika dia bimbang dia masuk dalam kezina dan dia tak mampu untuk berikan mahar, maka dibenarkan untuk dia kahwin. Itu yang surah kita bincang tu, surah An-Nisa 25 tu. Mana Allah Ta'ala benarkan keadaan di mana dia tak ada duit untuk ni, maka bolehlah dia kahwin dengan hamba wanita. Jika tidak, tak boleh. Sepatutnya dia cari wanita merdeka. Itu Allah Ta'ala benarkan kalau ada kata keadaan itu. Kalau saja cari hamba, maka tak dibenarkan.
Maksudnya hamba wanita juga tak dibenarkan berkahwin dengan orang yang merdeka. Ketujuh, tak dibenarkan untuk berkahwin seorang hamba ni Muslim dia tak boleh kahwin apa dengan tuan dia yang perempuan. Macam contoh macam apa kita kata tuan ni mana wanita ni dia dimiliki hamba. Hamba lelaki dia tadi tak boleh kahwin dengan dia. Dan para ulama bersepakat kerana dia tak boleh menjadi dua perangai, dua kedudukan. Tuan dan juga isteri. Siapa? Pasal isteri dia tadi kalau overpower lah, kalau dia kata isteri lah. Kan, tapi dalam masa sama pasal dia actually lebih kuat. Tak boleh, perkahwinan tadi tak boleh berlaku. Kalau dia kata nak kahwin juga dengan hamba milikan dia, bebaskan dulu dan baru kahwin. Faham Dalam syarat mukmin lah. Kalau tak mukmin tak boleh juga. Okay? Yang ke-8, perkahwinan di antara tuan dengan hamba wanita dia. Mana tuan tu dengan hamba wanita dia. Sebab apa? Sebab akad pemilikan, the possession lebih tinggi daripada akad nikah. So jadi apa masalah dia? Kenapa tak perlu pada pernikahan? Sebab bila kita kata seorang tuan dia boleh gunakan hamba dia macam isteri. Okey, sebab apa? Sebab akad pemilikan tadi lebih tinggi berbanding dengan akad perkahwinan. Sebab perkahwinan tadi kalau pemilikan maksud dia semua apa benda yang hamba dia patut atau tak patut dia tentukan. Dalam perkahwinan tak. Dalam perkahwinan anda tidak boleh paksa isteri anda untuk benda yang tak boleh. Faham tak? Benda-benda yang dia tak nak sebagainya, selain daripada masalah persetubuhan, lain semua benda tu dia tak ada ni saja. Asal tak basuh pinggan, asal tak basuh baju, tak ada. Kalau hamba je. Kan bahkan hamba, kalau seorang tuan dengan hamba dia, hamba tu kena buat semua sekali tuan dia suruh. Kalau isteri tak, dalam perkahwinan isteri tak wajib basuh pinggan, basuh baju, masak dan seterusnya. Happy je. Happy seronok sangat. Dah lambat kata, siapa kata lambat? Dah, siapa suruh tak belajar awal? Okey. Kisah tadi, faham Ya? Sebab ada di mana? Ya, saya. Kalau mesti masuk asal Oh, lagi dahsyat lah. Tapi itu sebab kenapa awak tak jadikan wanita ni, dia actually ada perangai cemburu. Kalau dia kata lelaki dia makan makanan orang lain masak dan lelaki tu happy, dia akan try masak benda yang sama. Soalan, betul atau tidak? Kalau suami tu makan-makan kan, pergi happy je, pergi rumah orang tu nak makan, dia macam siapa nak I try masak juga, dia akan try. Dia rasa cemburu kalau dia kata suami dia suka makan masakan orang lain. Yang sebab itu tabi'i yang orang jadikan menyebabkan mereka akan cuba nak masak juga sedap-sedap supaya suami tak pergi makan tempat lain. Macam Aisyah, kan kisah Aisyah radhiyallahu anha kan, Nabi duk pergi rumah Saudah nak minum madu. Kan dia kata dia macam kan dia kata bau nanti dipakai. Dia pakai apa? Bila Nabi balik je dia kata bau. So ini adalah sekali Nabi kata apa? Aku tak nak pergi dah makan madu. Dia tak nak makan madu dah lepas tu. Maksud dia actually benda tu biasa. Tabi'i. Itu sebab kenapa, dengan sebab itulah kita kata wanita ni Allah tak jadikan sifat dia macam tu. Maka dia seronok, happy kalau dia kata dapat masak kek. Kan tak sedap pun masak juga. Kan? Okey. Faham Happy. Yang hamba tu orang tawanan boleh kahwin. Ya, tawanan itulah. Maksudnya kalau sama-sama hamba tak apa. Kalau kata tuan dia wanita atau tuan dia lelaki. Maksudnya kalau tuan dia wanita, tawanan perang tadi, yang perempuan lelaki di bawah katakan dibeli oleh seorang wanita untuk buat kerja sebagainya, dia tak boleh kahwin dengan hamba tadi. Dah masuk Islam dan sebagainya, tak boleh kahwin kecuali dibebaskan. Pasal dia ada katakan jadi suami dan hamba dia. Yang tawanan tu tak boleh. Hamba actually bila saya sebut hamba ni actually tawanan perang. Tak pernah kita bincang dalam tajuk hamba ni kunta kinte. Tak ada. Semua hamba kita sebut semuanya tawanan perang. Tawanan perang tawanan perang dalam Islam, dia tak duduk dalam penjara, dia tinggal dalam masyarakat. Pasal dia orang cuma apa? Dia orang bukan penjenayah, betul. Pasal orang dalam peperangan, dia berperang. Kita bunuh dia bunuh kita dalam peperangan tadi. Tapi oleh kerana dia tak mati dan dapat ditawan oleh kita, maka dia ada hak lagi untuk hidup. Cuma dia hilang hak memilih kerajaan, hak memerintah, hak sekian, terpulang kepada siapa yang miliki dia. Itu je. Tapi kalau dia bebaskan, bebaslah. Dia boleh balik pada negara asal dia. Jelas? Okey. So itu yang dikatakan 8 yang lain di kalangan orang-orang yang dimaksudkan disebut sebagai golongan yang tak boleh kahwin ni juga, walaupun bukan terlibat dalam nasab, bukan sebab perkahwinan dengan orang-orang yang kata bapa kita, anak kita dan sebagainya. Bukan juga kita himpunkan di antara mereka dengan isteri dengan dia dengan ni, bukan juga dengan penyusuan. Tapi diharamkan dengan sebab apa? Sebab edah, sebab mereka kafir, sebab sekian-sekian seterusnya. Jelas? Baik.
Okey, sambung. Muka surat berikutnya 165. Qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang kita semoga Allah merahmati beliau, wa turaddul mar'atu, dan ditolak. Maksud dia tolak tu, maksud dia ditolak tu kan tolak macam tu. Maksud dia reject, dia reject. Reject apa, tolak lah. Kadang-kadang perkataan lain yang elok sikit. Maksud dia boleh, macam dah kahwin tapi batalkan perkahwinan berkenaan. Maksud dia ditolak daripada jadi isteri. Wa turaddul mar'atu, dan ditolak wanita berkenaan bi khamsati uyub, dengan 5 keaiban. Maksud dia dengan 5 ni, maksud dia kadang dah akad nikah, tiba-tiba dapat tahu salah satu di antara benda-benda bukan 5 ni adalah sifat wanita berkenaan, maka boleh untuk lelaki berkenaan untuk apa? Anal, mana batalkan pernikahan dengan wanita tersebut. Jadi tolak. Kenapa tak nak kahwin? Sebab apa berikut ni. Okey. Pertama, bil junun, dengan gila. Cantik tapi gila. Ada masalah kan? Cantik-cantik gila kan? Dah sewil pula, la ilaha illallah kan? Tak kahwin tak tahu, dah kahwin baru tahu gila punya. Then Jangan nak batal ke Ustaz? batal. Mana pada cerai? Automatik. Automatik. Dia lepas cerai lah juga. Tapi actually maksud dia boleh enal lah. Maksud dia kita boleh terus automatik. Mana wanita tadi ditolak daripada jadi isteri, ataupun bahkan ditolak daripada ni. Mana dapat tahu nak akad nikah dan tolak. Tolak terus lah. Maksud dia kahwin pun boleh terus. Apa kata ada keaiban tadi, so balik rumah keluarga dia. Kita kata betul ceraikan macam tu je. Mana benda berkenaan. Maksud dia ni Islam ajar. Maksud dia kalau tak ada keaiban yang berikut ni, sabarlah. Maksud dia nak bahaskan, sabarlah. Maksud dia dia tak pandai masak, dia tunggulah. Ada orang memang kita kata wanita ni mula-mula kahwin tu tak kerti masak langsung. Lepas kahwin baru dia pandai. Mula-mula kahwin tak kerti lipat baju. Lepas kahwin lipat baju. Benda tu maksud dia benda berikutnya. Janganlah kata macam besar lah pula kan. Raya semua dah bakul itu contoh dia. Maksud dia kita kata, tapi yang lain daripada ni yang berikut kita sebut ni confirm terus, tolak terus pun tak ada. Tak ada macam apa pasal kau kan dulu bercinta dengan dia tapi dah gila kau tak nak. Tak ada. Okey. Itu pun sama. Gila sekejap ke gila berterusan ke? Itu tak boleh. Bulan mengambang dia actually kalau datang haid pun kadang orang kata kadang ini juga, tapi still bukan macam tu. Kalau dah lama kahwin bersama ke? Kalau dah lama kahwin, katakan kahwin 20 tahun. Boleh lah. Saya sabar 20 tahun dia kata. Tapi yelah actually you are dia 20 tahun dia okey. Cepat tu. ya boleh. Boleh. Macam tadi, macam suami saya ada celah. Okey. Contohnya ni, macam orang yang kita gila meroyan. Kan gila meroyan kan? Mana dia beranak, berlaku pendarahan banyak, oksigen tak sampai ke otak. Kemudian tak sampai ke otak, maka otak dia mati sel, dia jadi gila. Itu banyak jadi kes. Gila meroyan tu bukan hantu gigit. Tahu tak? Kenapa gila sebab hantu gigit? Tak ada. Gila meroyan ni sebab perempuan tu pendarahan ketika beranak tu banyak sangat. Lalu sekali otak dia tak sampai oksigen, dia mati. So jadi dia gila lepas tu. Dapat sedar dia gila. Dia hilang memori dan sebagainya. Bagi anak dia campak. Ada. So in the end jadi macam tu tak boleh. So jadi lelaki berkenaan berhak untuk mana dia ada hak. Mana kalau dicerai pun tak sepatutnya dia kata macam Allah 20 tahun dah bersama kan. Orang dia beranak pun kau yang suruh beranak. Lepas tu bila jadi gila kau tak nak bersama-sama dengan dia. Tak. Islam tak kata macam tu. Tu siapa nak jaga ni? La ilaha illallah la syarikalah. Itu cerita dia. Ayat ni lah maksudkan. Ayat ni lah. Maksud dia ada hak untuk lelaki tadi. Kalau tidak lelaki tu gila, perempuan tu itu pun sama kita gitu. Masuk lelaki pun ada tajuk dia. Lelaki ada, perempuan ada. Yang ini bang. Yang takut. Ya. Kalau dia kata ada dah try ubat tak boleh ke dan sebagainya. Kalau ada kita nampak gila terus cerai. Tak ada masalah. Kan? Cakap seorang, bini aku cakap seorang. Kau nyanyi, masak-masak menyanyi. Dia bercakap dengan makanan ke, wahai tomato, lembutlah kau, dia kata. Kan ada orang suka masak bercakap kan. Dia ada juga itu. Tapi itu tak gila. Itu dia berkhayal. Itu syok sendiri. Dia sembang dengan makanan dia masak. Ada menyanyi ke, masuk dalam bilik mandi dia nyanyi macam dia jadi artis. Ya? Tak tahulah dia kata, wahai kentang lembutlah kau, dia kata. Allah alam lah. Okey. Jadi macam tu kan gila. Yang gila ni gila betul lah, kita faham gila Saya dia gila tengah malam ke, saya dia nyanyuk ke, Allah alam. Tapi anyway, yelah. Macam saya cerita lah, dia tu kan ada cerita orang tu dia hilang ingatan. Kan gila, dia hilang ingatan. So dia anak dia kini dia ingat, tapi dia actually jadi macam garang anak-anak dia.
Itu bila timbul tajuk sebab saya tengok saya kata gimana saya kata dengan si suami, dia kata dia ambil mak mentua, ambil daripada tempat sekian tinggalkan situ. Saya macam budak ni belajar sunnah, orang tu kenapa hantar mak tempat lain kan. So biasanya mak kita bela lah kan, sayang mak kan sebagainya, mak tak campak kita sekolah tempat lain. Zaman sekarang adalah mak campak dekat nursery kan. Zaman dulu kan, jadi mak takkan campak kita, dia akan bela kita, sayang kita. Tiba-tiba datang anak campak mak daripada tua, tak boleh lah dipandang. Bila saya pandang dia tengok muka saya berubah dia kata, bukan apa ustaz, dia kata sebenarnya ada cerita. Dia kata apa? Dia kata mak mentua saya dia ni sikit, dia kata ada masalah. Saya kata masalah apa? Dia tak ingat sangat. Anak dia kahwin lama, dia tak tahu anak dia kahwin dah. Bukan dia dulu ingat, lepas tu dia lupa anak dia kahwin. Dia tengah-tengah malam menantu dia tinggal tidur dengan anak dia kat ruang tamu. Dia pergi dekat-dekat muka menantu dia. Woi, masa kau tidur dengan anak aku? Menantu tu pukul 3 pagi, dia terkejut. Kan? Jadi dia bimbang takut datang malam dicucuk perut dengan pisau kan. So dia terpaksa itu. Dia terpaksa lah. Kan? Bang meletak kepala atas muka menantu tu. Woi, kau siapa yang tidur dengan anak aku? Cucu dah ada cucu tahu tak? Dia tak ingat. Ustaz, kalau suami dia boleh cerai dia? Iyalah. Boleh cerai lah. Nyanyuk boleh cerai? Nyanyuk macam tu lah. Nyanyuk yang biasa tak ada lah. Nyanyuk yang betul-betul teruk. Macam tadi kan, macam sampai macam marah anak sebagainya. Asal kau tidur dengan dia? Padahal dia menantu. Dia tak ingat. Itu masalah lah. Tapi dia bela orang lain. Dia actually macam tu lah. Dia hantar ke rumah penjagaan. Sebenarnya bukan masalah. Tapi kita macam ikutkan dah mak sayang juga. Tapi kalau macam tu gila, tengah malam kan cekik dengan suami, dia jaga dia keras lah. So jadi tak berani lah. Jadi kata macam tu. Saya pun tak hukum, saya tak judge je. Tapi dia nampak muka saya berubah. Muka saya berubah lah. Bila dia cakap nampak hantar mak mentua dekat rumah sikit, muka saya berubah. Terus dia terangkan apa sebab dia hantar. So macam tu logik lah. Kalau macam tu gila bini kita kan, tengah malam masuk dia cekik kita. Kan? Dia nak malam kan. Dia boleh tengok cerita hantu, dia jadi hantu. Ada masalah juga tu. Penatlah sikit kan. Suami masuk rumah je kena bersilat dulu dengan bini. Kan, dia bawa parang dulu serang. Dia belajar cerita ninja, bawa kayu dia pukul. Masalah lah yang tu. Okey. So jadi gila tu gila betul lah. So maksud dia bila diserai bini berkenaan dan bukan sebut tak salah. So dia tak salah. Mana ada sebab kenapa. Okey. Ya kesian tapi still tak boleh. Kita kata kita tak boleh force orang tu untuk engkau kena jadi pemurah hati dan sebagainya, tunggu bini kau yang gila. Tak boleh cakap macam tu. So itu sebab kita adil dalam Islam ni. Bila kita kata perkahwinan tu tak boleh dilaksanakan atau ada gila dan sebagainya, maka janganlah paksa orang tu. Kalau dia noble, dia kata nak jaga juga bini dia, itu hak dia. Tapi still kalau dia tolak, jangan salahkan. Ini apa salah pula, lu cinta, lepas tu bila gila tak nak. Dah gila takkanlah nak lagi kan. Okey, satu. Kedua, al-juzam. Juzam ni penyakit kusta. Dia cik bahkan dia diterangkan kat bawah tu apa penyakit kusta. Kusta macam ni. Kusta ni biasanya orang tu tangan dia merah, kemudian daging tu hitam putus. Lepas tu merah putus. Dulu diasingkan. Bahkan actually sebenarnya dalam hadis Nabi suruh lari. Bunuh tak boleh. Saya buluh Dia pulang jerjak tu kan. Suka bulu nak baik tak? Suka bulu tu, dia kata baik. Dah tua tangan dah tak ada, tapi dia masih buat Pulang jerjak tu. Tak tahu yang kita sini Nabi kata dalam hadis kan ada Bukhari Muslim. Nabi kata Nabi kata la adwa, tidak ada penyakit berjangkit. Maksudnya penyakit sebenarnya tak boleh jangkit pada orang yang direct. Maksudnya dia bukan penyakit macam dia datang tak tahu kan. Penyakit turun Allah Taala yang turunkan. Wala tiyarata, tidak ada sangka buruk malang-malang penyakit lintas ini, nampak cicak ekor dua, tak ada. No such thing as bad omen, good omen. Wala hamata, tak ada burung hantu. Dulu orang Arab percaya kalau burung hantu bunyi atas rumah orang, maksudnya ada kematian akan berlaku. Wala safara, tak ada bulan safar. Ini Nabi sebut. Kemudian Nabi kata wafirru minal majzumi, tapi dan Nabi kata lari daripada orang yang majzum, yang ada kusta ni, kama tafiru minal asadi, macam kamu lari daripada singa. Ada datang hadis yang datang mengatakan Nabi makan setalam dengan orang yang kusta, tetapi tak sahih. Maksud dia ada penyakit macam ni, Nabi kata jangan dekati orang-orang berkenaan. Tapi bukan maksud dia kita kata buang mereka, tapi actually dari segi penjagaan tu kita kata benda tersebut
kita kata apa, dia kata boleh ada orang kata infection tu boleh terlintas pada kita. So elakkan. Macam bakteria yang makan daging kan, flesh eating bakteria. Benda tu katakan kita macam orang tu kena kita pegang. Mana boleh macam tu? Kena H1N1 kan, kena H1N1. Benda tu dah ni, tutup mulut. Kena tutup lah. Jangan kita macam kalau tak kena juga kan. Itu nama dia. Saya ingat tu apa time kena benda tu kan. Mula-mula tu dah tak, diorang tak check. Dia kata suhu badan panas, tak boleh makan Panadol. Tapi nak sejukkan badan. Last sekali letak pack ais tu, petak kepala, letak ketiak dan sebagainya, tapi tak turun juga. So last sekali, tapi hari ketiga baru dia check. Dia check fluid dalam hidung, kata baru ada, kata H1N1, tapi dah lemah. Tu tak dapat MC banyak tu. Bini saya dapat banyak, masa dia dapat dari awal. Yang kelakar ni doktor, mula-mula tu kita batuk-batuk, dia tak nak. Saya perasan saya batuk-batuk tu dengan nurse tu makin sakit tau. Lepas tu hari ke berapa tu dah tak masuk dah. Dia asing bilik. Bawa asing bilik. Diorang pun tak nak check awal kan. Dia cuma kata kita kata payah bernafas sebagainya. Lepas tu sebenarnya kalau kata orang tua ataupun budak-budak, memang dia kata mati tu memang betul lah. Dia lupa bernafas. Actually kita macam aku dah nafas ke belum? Kita ingat macam tu. H1N1 ni. Tapi ya, dia kata ada orang kena, lepas tu kemudian sihat balik, tak ada masalah. Tapi asas dia benda tadi, kita kata ada kuarantin dan sebagainya. Sebab tadilah Nabi SAW sudah masuk tempat yang ada wabak penyakit dan sebagainya. Bukan kata kita penyakit tak berjangkit tu, maksud dia penyakit tu bukan datang, maksud dia jangkitannya kita. Pasal Allah Ta'ala turunkan penyakit tadi. Untuk berlaku Allah Ta'ala yang hantar. Ulama ambil kes ni yang HIV semua ni. Itulah. Tapi HIV dia bukan airborne. Dia bukan berdasar saliva dan sebagainya. Dia dengan darah. So as long as tak ada pertentangan darah dengan penyakit tadi, pesakit tadi, tak ada masalah. So kita boleh layan macam biasa, duduk dalam rumah dan sebagainya. Tapi yang macam benda yang dengan air liur, dengan batuk dan sebagainya, dengan batuk dan sebagainya kan, maksud dia yang airborne, yang fluid ni, ini kena jaga. Taun dan sebagainya. TB. Jadi kena asing lah. Bukan kita maksud dia kita hina orang tu, tapi benda tu berdasar penyakit dia apa sebenarnya. So, jadi macam masalah macam kusta tu macam tu, lebih kurang juga. So jadi mana wanita tu ditolak dengan gila, kedua dengan kusta. Wal baros, dengan apa? Dengan penyakit sopak. Sopak ni maksud dia kulit tumpuk-tumpuk. Kan nampak putih, hilang color. Dia hilang color kan. Coklat, lepas tu putih sini. Maksud kalau lelaki berkenaan ceraikan dan sebagainya tak menjadi masalah. Okey. Waratqi ni rataqa ni maksud dia tersumbat, mana kemaluan dia dengan daging. Maksud dia tak boleh buat tersumbat sebab ada daging kat situ. Okey, arratqi wal qarni, asal qarn ni maksud dia tanduk. Maksud di sini adalah pada kemaluan dia ada tulang yang menghalang untuk persubuhan dibuat. Maka automatik juga boleh diceraikan. Okey, tengok bawah tu, nota kaki bawah. Wal muradu biraddi, yang dimaksudkan dengan rad, maksud dia tolak tu, annahu yathbutu lizauji khiyar. Mana sabit bagi si suami khiyar, pilihan, fasxu aqdi nikah, membatalkan akad pernikahan tadi. Akad pernikahan tu dibatal macam tu je. Wala mahra alaihi hina izin, dan tidak ada mahar ke atasnya ketika itu. Maksudnya tak wajib bayar mahar. Kalau dia kata contoh macam dia akad nikah dengan wanita berkenaan, tapi macam boring dengan perempuan ni, tak best kan, tapi tak ada keaiban tadi, maka mahar tadi tu separuh dah pergi pada perempuan berkenaan. Faham Atau bukan ada aib tadi. Kalau dia kata ketika yang ada barang-barang ni tadi, masalah-masalah kita sebut tadi, gila atau sekian-sekian, mahar yang dibagi tadi boleh ambil balik semua. Tapi dan ini actually macam kita lah, yang asal dia pada awal perkahwinan, bukan pada 20 tahun kahwin. Faham tak? Asal mula perkahwinan tu, mula-mula akad nikah, baru bagi ada seserah hantaran sebagainya, tiba-tiba gila rupanya, dia patah balik, boleh ambil balik semua. Tak, semua balik, dia tak kena mahar langsung. Tapi kan dia kata wanita berkenaan, dia actually contoh macam tengok tu wangi, tiba-tiba busuk. Contohnya macam tu kan. Contohnya. Jadi kemudian dia tak suka. Okey, ketika dia cerai macam tu, maka separuh dapat jadi milik wanita berkenaan. Dia tak boleh nak kata tidak. Dan bahkan dan ni kalau dia kata dah pernah berlaku persetubuhan berlaku, maka automatik semua sekali milik perempuan berkenaan. Tak boleh ambil langsung. Kalau dia kata tak berlaku persetubuhan, macam tak jadilah. Dia kata tak jadilah. Buat akad nikah, tak jadilah, mbak sini baliklah duit tadi. Pasal apa dia? Awet lama SMS. Buat akad nikah, dia awet lama SMS. Ada masalah lah. Ketika itu waktu berkenaan, kan? Kalau dia kata akad nikah telah berjalan,
half. Ni kita akan bincang nanti. Half daripada apa diberikan tadi milik wanita berkenaan. Okey. Kalau dia kata berlaku persetubuhan dah, maka semua milik perempuan berkenaan. Tak boleh diambil sikit pun. Tapi kalau ada cacat, gila atau ini, dia boleh ambil semua sekali barang dia. Faham? Nak kat nikah dah sekian dah. Tapi ada cacat tadi. Gila rupanya tengah malam ni kan. Okey. Dan malam pertama tu terus ni. Dia balik tu bawa balik semua barang yang dia bagi pun tak ada masalah. Tu maksud yang dimaksudkan dengan menolak atau membatalkan pernikahan berkenaan. Kerana kegilaan sebagainya. Okey. Juzam tu kira dikatakan al-wal juzamu dan juzam kira dikatakan huwa maradun. Dia adalah penyakit yahmarru minhul adu. Menjadi merah daripada sebabnya anggota tubuh badan. Thumma yaswaddu, kemudian menjadi hitam. Thumma yang yataqatta'u wa yatanatharu, kemudian dia akan putus dan juga hancur. Mana dia merah, lepas tu hitam, lepas tu mati. Mana sel tu akan mati. Daripada sini sampai ke atas terusnya. Wal barasu, baras mana ni sopak tu, bayadun syadid, ada keputihan yang bersangatan, yabqa'ul jild. Okey, yang akan yang mengenikan kepada kulit, yang kena pada kulit, wa yadhhibu damawiyatih, dan juga menghilangkan aliran darah dia. Bila orang tu kena macam putih tu kan, maksudnya kawasan tu dah macam tak ada aliran darah dah. Dia putih tumpuk kan, menghilang warna kulit dia. Ar-ratqi insidadu mahal jima' bil lahmi, mana tersekatnya tempat persetubuhan bagi wanita tadi dengan daging. Mana ada daging sekat dia. Kalau dia kata orang kata nak pergi pembedahan, silalah, tapi kalau dia kata tak nak, nak balik dan boleh. Wal qarnu, jadi qarn tulang atau tanduk, maksud dia tersekatnya insidadu mahal jima' bi azmin, tersekatnya tempat persubuhan dengan tulang. Tulang menyebabkan dia tak boleh bersubuh dengan isteri dia. Masa automatik ketika itu dia boleh ambil balik semua sekali daripada mahar yang diberikan kepada wanita berkenaan. Ruwiya, diriwayatkan annahu sallallahu bahawa Rasulullah SAW tazawwaja imra'atan min Ghifar. Rasulullah SAW telah berkahwin dengan seorang wanita daripada Ghifari. Falamma dakhalat alaihi ra'a bi kashhiha bayad. Mana dia nampak pada sebelah bahagian tubuh badan wanita berkenaan ada warna putih. Faqala ilbasi siyabaki, pakai baju kau balik, wal haqi bi ahlik, dan pergilah ikut balik keluarga kau balik. Wa qala li ahliha dallastum alayya, kamu telah sorok di atasku. Kalau bagi tahu awal-awal anak kami ni ada sekian-sekian, dan sila tak ada masalah. So bila akad nikah tu dibuat dengan dengan tahu aib, maka tak ada masalah. Dan yang dia kata tak bagi tahu keaiban yang ada, kemudian sorokkan, kemudian dah jadi perkahwinan, harap-harap benda tu diterima, ada masalah. So Nabi kata dallastum alayya. Ni hadis riwayat Imam Baihaqi 7214 daripada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Okey. Wa qawwa hadzal hadis, dan menguatkan hadis ini ma rawahul Malik bin fi Muwatta, apa yang dikatakan Imam Malik dalam Muwatta 2526 an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, an Umar bin Khattab qala, beliau berkata, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, mana-mana lelaki yang berkahwin dengan seorang wanita, biha junun, pada wanita berkenaan ada gila, au juzam atau kusta, au baras ataupun sopak, wa fi riwayatin, dan satu riwayat, au qarnin ataupun tulang yang menyekat pada persubuhan, famassaha, maka disentuh wanita berkenaan, falaha sadaquha kamilan. Maka disentuh wanita berkenaan, maka untuk wanita berkenaan dia punya mahar dia semua sekali. Wa zalika ghurmun li zawjiha ala waliha, dan itu adalah orang kata tanggungan bagi suami dia ke atas wali perempuan berkenaan. Maksud dia wanita pun ambil, tapi wali dia kena ganti balik. Wanita tu ambil apa yang dia dapat, tapi wali dia kena ganti balik apa yang dibayar oleh lelaki tadi pada wanita berkenaan. Pasal sepatutnya wali tu ketika peminangan dia buat dan sebagainya, dia patut isytiharkan pada orang yang minang tadi, anak kami ni tak cukup tak cukup mata, tak ada telinga kan, buka-buka tudung je telinga tak ada kan, contohnya kena bagi tahulah. So maksud dia kena bagi tahu benda tu. Kalau dia sorokkan benda berkenaan, dan lepas perkahwinan berlaku, Umar kata wanita tu dapat apa yang dia dapat, tapi tanggungan pulang balik duit tadi apa dan sebagainya pada wali wanita berkenaan. Faham tak? Pasal apa? Pasal disorokkan benda tersebut. Sepatutnya mereka bagi tahu pada wanita, pada orang yang minang anak dia, bahawa anak kami ni tak cukup ini atau tak cukup itu, kaki panjang sebelah ke,
Kan kuku kaki dia panjang-panjang ke kan. Astagfirullahaladzim kan kuku macam dinosaur. Kan kuku macam dinosaur dan sebagainya. Kalau kita bagi tahu. Supaya jangan sampai dah kahwin baru buat. Kalau tidak perempuan tu dapat. Macam Umar kata perempuan tu dapat semua sekali apa yang dia dapat. Sentuh kan, dia sentuh perempuan tu, maka dapat apa yang dia dapat. Tetapi apa? Wali dia kena ganti balik ke atas lelaki yang berkahwin dengan anak tersebut. Pasal dia sorokkan keaiban tadi untuk membolehkan wanita tu berkahwin. Itu salah. Jelas? Faham? Ada soalan? Perempuan kalau dia kena third party confirm ke lelaki dia confirm? Actually kena parti confirm je juga. Tapi kalau dia kata lelaki tu pun sendiri, dia actually kalau dia cakap dia tak nak kan dengan sebab kata kegilaan, dia kena buktikan lah. Kalau dia nak kahwin nombor 2, dia kata dia tak boleh. Oh tak, itu bukan. Ini hari akad nikah tu. Oh tajuk yang itu dah kahwin, nak kahwin baru tu kata macam tu, itu sewel nama dia. Dia actually dia tak boleh. Pasal dia boleh buat macam tu, maksud dia jadikan alasan untuk apa tau, kadang-kadang nak rampas balik apa yang dia bagi mahar pada bini dia yang pertama. Tak boleh macam tu. Pasal itu benda salah. Yang kita kata benda tu, yang kita kata yang perempuan tu gunakan dalil tu yang dia lawan Umar kan. Dalil tu, maksud dalil berkenaan orang tu nak kahwin bini baru, dia gunakan alasan untuk jatuhkan bini pertama dengan bagi alasan kata bini pertama ni bla 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 bla. Benda tu tak boleh. Untuk dapatkan balik barang tak boleh. Okey? Ya. Sopak tu saya ada kenal orang tu dah tua, orang dia sopak. Tak. Dia actually muda. Ketika tajuk dia ketika akad nikah. Akad nikah. Ya. Ini pasal tajuk dia berkaitan dengan tajuk apa? Annal pernikahan tadi, dan lelaki tu dapat balik apa yang dia bagi. Faham tak? Apa dia bagi sebagai mahar, dia dapat balik daripada wali berkenaan. Faham Itu maksud sebenar yang kita bahas kat sini. Pasal lepas kita dah akad nikah, macam saya jual barang pada orang kan. Okey. Dia ambil barang, saya ambil duit. Dia tak boleh pulang balik tau. Tak boleh patah balik. Maksud dia takkan boleh datang, sini duit saya balik. Saya tak nak barang awak. Tak boleh. Kecuali dengan keaiban. Macam tu juga masalah apa? Perkinikahan. Nikah, tak boleh patah balik. Suka-suka hati macam, tak naklah patah balik, sini duit saya. Kan? Melainkan kalau anda kata apa? Ada benda-benda tadi. Cacat tadi. Jelas? Jelas? Okey, baik, berhenti kat sini. Nanti yang lelaki pula, cacat lelaki pula. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.